Bab ke-62, bab masjid-masjid yang terletak di jalan Madinah, yang ini menuju ke Mekah, dan tempat-tempat yang pernah Nabi SAW bersembahyang di jalan itu. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Musa bin Uqbah. Beliau meriwayatkan, katanya, saya pernah melihat Salim bin Abdullah mencari-cari beberapa tempat di jalan itu, yang ini jalan Madinah menuju ke Mekah, untuk bersembahyang. Dia menceritakan bahawa ayahnya, yakni Abdullah bin Umar, selalu bersembahyang di situ, dan sesungguhnya beliau melihat Nabi SAW bersembahyang di tempat-tempat itu. Musa bin Uqbah berkata, Nafi' meriwayatkan kepadaku daripada Ibni Umar bahawa beliau bersembahyang di tempat-tempat itu. Saya juga telah bertanya Salim, nampaknya beliau bersetuju dengan Nafi' tentang semua tempat-tempat itu. Mereka berdua cuma berbeza pendapat tentang masjid di Syarafir Rawha, di Syarafir Rawha. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Musa bin Uqbah daripada Nafi' bahawa Abdullah bin Umar memberitahunya bahawa Rasulullah SAW berhenti di Dzul Hulaifah ketika baginda mengerjakan umrah dan hajinya di bawah pokok samurah. Di bawah pokok samurah. Dekat dengan masjid di Dzul Hulaifah. Apabila pulang dari sesuatu peperangan, haji atau umrah, dan berada di jalan itu, kebetulan berada di jalan itu, Rasulullah SAW akan turun di satu lembah yang dipanggil Wadil Aqiq. Apabila naik dari lembah itu, baginda akan menghentikan untanya di Batha, nama tempat yang terletak di tepi lembah itu. Jadi kita bila-bila tu baca selalu nota. Abdullah bin Umar memberitahunya bahawa Rasulullah SAW berhenti di Dzul Hulaifah. Nota 776. Dzul Hulaifah ialah miqat penduduk Madinah. Di situlah orang-orang yang datang dari Madinah atau dari arahnya memakai ihram untuk mengerjakan haji atau umrah. Ia terletak sejauh 4 batu dari Madinah dan sejauh 198 batu dari Mekah. Kata Ibn Tin, Dzul Hulaifah adalah miqat paling jauh sebagai penghormatan kepada ihram Nabi SAW. Inilah miqat paling jauhnya, tempat orang mula kena pakai ihram tu kalau nak haji atau umrah. Dia ikut itulah muka dia daripada Madinah. Ketika baginda mengerjakan umrah dan hajinya di bawah pokok samurah, sejenis pokok besar yang berduri, ia dipanggil juga Ummu Ghailan, dan pokok Talh, dekat dengan masjid Dzul Hulaifah. Apabila pulang dari sesuatu peperangan, haji atau umrah, dan kebetulan berada di jalan itu, Rasulullah SAW akan turun di satu lembah bernama Wadil Aqiq. Apabila naik dari lembah itu, baginda akan menghentikan untanya di Batha 778 reka-reka itu. Ialah tempat laluan air dari lembah. Di situ terkumpul banyak anak-anak batu. Itu dipanggil Batha. Yang terletak di lembah itu di sebelah timur. Di situlah Nabi SAW berhenti rehat di waktu malam hingga ke pagi. Bukan dekat masjid. Masjid di sini dalam hadis ni banyak dengan maksud tempat sembahyang, tempat sembahyang. Bukan dekat masjid yang dibuat dengan batu itu. Bukan juga di tanah tinggi yang ada masjid itu. Sambil dia isyarat lah. Dahulu ada lembah yang dalam di sana. Abdullah bersembahyang dekat situ. Di perut lembah itu ada timbunan-timbunan pasir. Rasulullah SAW selalu bersembahyang di situ. Kemudian banjir telah menghanyutkan anak-anak batu sehingga menimbuskan tempat yang Abdullah selalu bersembahyang. Dengan sanad di atas juga dia ada beberapa potongan hadis ni. Samalah
sanad bawah tu sampai kepada Musa bin Uqbah, datang sama. Dengan sanad di atas juga Abdullah bin Umar meriwayatkan lagi bahawa Nabi SAW pernah bersembahyang di tempat masjid kecil, yakni yang ada pada ketika itu, sebelum masjid yang terletak di Syarafur Rawha. Abdullah bin Umar memang tahu tempat di mana Nabi SAW telah bersembahyang itu. Beliau berkata, tempat itu di sebelah kanan engkau ketika engkau berdiri untuk bersembahyang. Duduk di kanan tempat itu. Masjid kecil itu terletak di tepi sebelah kanan jalan kalau engkau hendak pergi ke Mekah. Duduk itu dia gambaran dia lah tu. Jarak di antara masjid itu dengan masjid besar yang diselepasnya ialah sepeluntaran batu, atau lebih kurang sejauh itulah. Ibnu Umar bersembahyang ke arah Irq, yakni anak bukit yang berhampiran dengan tempat berangkat di Rawha. Irq itu memanjang di tepi jalan sebelum masjid yang terletak di antara tempat berangkat itu apabila engkau pergi ke Mekah, yakni daripada Madinah ni. Dia jalan itulah. Di situ kemudiannya dibina sebuah masjid. Tetapi Abdullah bin Umar tidak bersembahyang di masjid itu. Beliau membiarkan masjid itu berada di sebelah kiri dan belakangnya, dan bersembahyang dengan menghadap ke arah Irq itu sendiri. Abdullah berangkat dari Rawha dan beliau baru bersembahyang zuhur apabila sampai ke tempat tadi. Apabila datang dari Mekah, sekiranya beliau lalu di jalan tersebut seketika sebelum subuh atau di akhir waktu sahur, beliau akan berhenti rehat sehingga bersembahyang subuh di situ. Abdullah bin Umar meriwayatkan bahawa Nabi SAW berhenti di bawah satu pokok besar sebelum Ruwaithah, nama tempat. Ruwaithah ialah sebuah kampung besar. Ia terletak sejauh 17 farsakh, kira-kira 51 batu dari Madinah. Jarak di antaranya dengan Ar-Rawha ialah 13 batu. Di sebelah kanan jalan, berhadapan dengan jalan di kawasan yang luas dan rata. Kemudian baginda SAW berangkat dari satu kawasan tanah tinggi yang terletak sejauh 2 batu dari perhentian pos Ruwaithah, yakni kemudiannya ada pos di situ. Bahagian atas pokok besar itu telah pun patah dan ia condong, yakni tumbang ke bahagian tengahnya. Pokok itu bagaimanapun masih berdiri tegak lagi. Di pangkalnya terdapat beberapa timbunan pasir. Habis itu sepotong, lepas tu potongan yang lain pula dengan sanad tadi juga. Dengan sanad di atas juga Abdullah bin Umar meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersembahyang di pinggir tanah tinggi dekat Arj. Arj ialah sebuah kampung besar terletak di jalan Madinah menuju ke Mekah. Jarak di antaranya dengan Ruwaithah ialah 14 batu, dan jarak di antaranya dengan Madinah ialah 113 km. Kalau engkau pergi ke tanah tinggi yang rata, di situ dekat masjid, yakni tempat sembahyang Rasulullah SAW itu, ada 2-3 buah kubur. Di atas kubur-kubur itu ada batu-batu besar. Ia terletak di sebelah kanan jalan, dekat batu-batu besar jalan. Melalui jalan itulah Abdullah berangkat dari Arj selepas matahari tergelincir, dan beliau bersembahyang zuhur di masjid. Yang ni semua ni banyak tempat sembahyang maksudnya, tapi dia guna perkataan masjid di sini. Tempat sembahyang Rasulullah SAW itu. Dengan sanad di atas juga Abdullah bin Umar meriwayatkan kepadanya bahawa perawi meriwayatkan kepadanya, yakni kepada perawi itu siapa dia? Iaitu Nafi', anak murid Ibnu Umar, dan anak dia iaitu Salim, bahawa Rasulullah SAW berhenti dekat pokok besar di sebelah kiri jalan di kawasan rendah sebelum Harsha, nama tempat tu. Nama sebuah bukit dekat Juhfah yang terletak di pertemuan jalan Madinah dan Syam. Kawasan rendah itu bertemu dengan tepi bukit Harsha. Jarak di antaranya dengan jalan itu hampir sepemanah. Mana kira-kira sepemanah. Kalau orang panah, sejauh itulah pergi. Sejauh tu.
Abdullah bersembahyang dengan menghadap ke arah satu pokok besar, iaitu pokok yang paling hampir daripada sekalian pokok yang lain dengan jalan. Pokok itulah yang paling tinggi, yakni daripada yang lain-lain. Dengan sanad di atas juga, Abdullah bin Umar meriwayatkan kepadanya bahawa Nabi SAW berhenti di kawasan rendah, yang di tempat lalu air yang berada paling dekat dengan Marriz Zahran, di sebelah Madinah. Kalau engkau turun dari Safrawat, begitulah. Safrawat, lembah-lembah dan bukit bukau selepas Marriz Zahran, itu Safrawat. Engkau akan turun ke perut kawasan rendah di sebelah kiri jalan kalau engkau pergi ke Mekah. Jarak persinggahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jalan itu hanyalah sekadar sepelontaran batu. Sepelontaran batu. Mana kalau seorang kata pekong anak batu, sejauh itu. Dengan sanad di atas juga, Abdullah bin Umar meriwayatkan bahawa Nabi SAW berhenti di Dhituan dan bermalam di situ sehingga pagi. Baginda berangkat ke Mekah setelah bersembahyang subuh di situ. Tempat Rasulullah SAW bersembahyang di Dhituan ialah di kawasan tinggi yang keras, bukan di tempat dibina masjid, yang kemudiannya dibina masjid di situ, tetapi di bawah sedikit daripadanya, di atas kawasan tanah tinggi yang keras. Dengan sanad di atas juga, Abdullah bin Umar meriwayatkan bahawa Nabi SAW menghadap ke arah dua lurah bukit yang memanjang di sebelah Kaabah. Baginda SAW menjadikan masjid yang dibina di sana di sebelah kiri tempatnya sembahyang. Di hujung tanah tinggi yang keras itu, tempat Nabi SAW bersembahyang adalah di bawah darinya, di atas tanah tinggi yang hitam. Engkau tinggalkan tanah tinggi itu 10 hasta atau lebih kurang sejauh itu. Kemudian engkau bersembahyang dengan menghadap ke arah dua lurah bukit itu yang berada di antara engkau dengan Kaabah. Gitulah kedudukannya. Jadi kalau baca molek tu nampak gambaran dia tu. Kalau baca cermat, nampaklah gambaran dia tu. Jadi kita terjemah sepintas lalu tu, cepat-cepatlah. Ini habis dah lah bab masjidnya. Kira-kira lepas ni seterusnya risalah seterusnya ni bab sutrah pula habis dah bab masjid. Ini adalah bab yang terakhir berhubung dengan masjid. Lebih kurang dua risalah ni kan berhubung dengan masjid. Jadi masjid-masjid yang terletak di jalan Madinah menuju ke Mekah, yang ini tempat masjid ni maksudnya tempat sembahyang Nabi SAW. Digunakan masjid, perkataan masjid, iaitu dari segi lughah bahasa Arab, mana tempat sembahyang. Bapa digunakan masjid sebab kemudiannya dibuat tempat sembahyang di situ, dibina tempat sembahyang di situ. Jadi dibina tu sebenarnya tempat sembahyang tu adakah sebagai masjid sebenar? Jawabnya berdasarkan pengamatan dalam syarah-syarah hadis tu, tidak. Ia hanya sebagai macam musalla gitu je. Semasa Rasulullah tu jalan tu tak ada kau satu tengah padang gitu je, tanah lapang gitu je. Kemudiannya orang buat tempat sembahyang. Tempat sembahyang musalla tu lah jadi dikatakan masjid ini. Adalah satu dua masjid, terutamanya Masjid Dhul Hulaifah, itu memang masjid. Sampai sekarang pun ada. Sebabnya kalau kita kata semua tu masjid dengan makna masjid yang sebenar, tidak patut. Mana dibiarkan begitu saja dan tidak dibuat masjid. Tidak dibuat masjid sungguh, sehingga hilang kesan-kesan dia tu. Nanti kita akan bincang ni. Ulama-ulama kata kebanyakannya tak ada, tidak diketahui dah tempat sebenar. Jadi ini menunjukkan hanya masjid itu dengan makna tempat sembahyang. Kemudiannya dibina ringkaslah, dalam bentuk yang ringkas, tapi ada tempat nampak tempat sembahyang. Itu musalla sebenarnya yang disebut di dalam hadis ini sebagai masjid. Dan tempat-tempat yang pernah Nabi SAW bersembahyang di jalan itu, maksudnya tempat-tempat yang kemudiannya tidak dibina masjid ataupun musalla, ada juga pada lagu tu. Inilah tempat perbincangannya.
Jadi Imam Bukhari buat tajuk ni, dia nak cerita tempat sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah tempat yang diberkati. Tempat yang diberkati. Sebab itulah Ibnu Umar dalam perjalanan dia, kalau dia pergi ke Mekah, dia akan berhenti tempat-tempat tu. Dan dia ingat molek, seperti dia gambar ni. Sini-sini. Kalau pun orang kemudian dia buat tempat sembahyang sini, dia kata situ tak betul. Kan kita baca tadi, sebenarnya beberapa jauh sebelah ni, dia kata situ tempatnya. Mana orang buat kemudian tu dalam keadaan tak pasti juga. Sebenarnya Ibnu Umar tu sendiri dia ingat. Sebab tu dia berhenti di tempat-tempat tu. Dan ni perjalanan Nabi SAW yang dikira ni ialah perjalanan Nabi SAW semasa haji wadaknya, iaitu haji terakhir, ataupun pada tahun yang ke-10. Pada tahun yang ke-10. Lepas tu dia campur-campur sekali lah. Bukan haji wadak tu saja. Ketika Nabi SAW buat umrah, pada ketika lain pun dia ada juga berhenti di tempat-tempat tu, campur sekali dengan tu lah. Sini ni campur sekali dengan tu. Jadi bab ini dia nak cerita di mana tempat tu, menentukan manakah tempatnya. Yang kedua, ia juga dibuat untuk menyatakan keharusan bertabarruk dengan masyahid atau kesan-kesan peninggalan nabi-nabi dan orang-orang saleh. Hampir kesemua pensyarah Sahih Bukhari menerima apa yang penulis sebutkan itu sebagai salah satu maksud Bukhari mengadakan bab ini. Jadi bab ni Imam Bukhari buat, dia nak ayat keharusan bertabarruk, yakni mengambil berkat daripada kesan-kesan peninggalan nabi-nabi atau orang-orang saleh. Ini antara dalilnya, antara hujah orang-orang yang kata begitu. Boleh dikatakan semua pensyarah ni begitu. Jadi kalau orang kata tak boleh bertabarruk dengan tempat tu, tak kena. Tak kena tu. Tabarruk boleh, ambil berkat boleh, bukan tak boleh dengan tempat-tempat tadi. Jadi Nabi SAW pernah sembahyang di situ, Ibnu Umar pun sembahyang juga di situ. Tak kenalah kalau anti tabarruk tu. Dia ada tabarruk, dia ada kesan juga sikit sebanyak. Kita jadi semangat, semangat. Kita jadi semangat dan kita nampak ada hubungan antara kita dengan orang zaman dulu tu. Tak ada putus hubungan, tidak. Dan hubungan tu yang menjalinkan kita dengan mereka ialah hubungan kasih sayang. Hubungan kasih sayang. Itulah yang dikehendaki oleh Imam Bukhari mengikut pensyarah-pensyarahnya. Guru penulis Maulana Mufti Wali Hasan Khan berpendapat memang boleh bertabarruk, tetapi dengan dua syarat. Tabarruk ni ada, boleh dalam agama, tapi ada dua syarat. Syarat tu kena jaga molek lah. Jangan duk tabarruk tu kalu. Syarat tu kena jaga molek. Tabarruk tak tu kalu, dia jadi bid'ah. Memang jadi bid'ah. Tapi tabarruk tu sendiri, kalau jaga dua syarat ni, boleh, tidak salah. Bukan hak Nabi saja, orang-orang soleh pun boleh. Kita ambil baju dia, buat kenangan. Kita ambil baju dia, minta dengan dia baju dia. Misalnya contoh, kita buat kenangan masa-masa kita teringat, kita buka tengok baju, misalnya. Itu tabarruk. Tapi ada dua syarat. Pertama, tidak menganggapnya sesuatu yang wajib. Jadi Ibnu Umar sembahyang nampak dia gomo jaga pun dia anggap wajib ke? Tak. Dia tidak suruh orang gomo mari sini, tak ada lagu tu. Cuma sekadar dia buat, dia sendiri. Itu pilihan peribadi dia. Pilihan peribadi dia. Tidak kata dia ajak orang macam marah ke, menganjurkan anak-anak dia ke. Tak. Sekadar dia buat gitu. Jangan anggap wajib. Hal lagu ni. Kedua, jangan memandai-mandai menentukan pahala atau kelebihannya. Jangan. Sebab banyak yang berlakunya. Sebab tu setengah-setengah pihak tu dia mengambil langkah, orang panggil saddud dzara'i',
yang disekat, tutup pintu. Apabila menghadapi perkara-perkara yang boleh membawa kepada rosak akidah atau kepada bid'ah, dia ambil langkah itu. Sebenarnya langkah itu pun tidak salah juga, betul juga, sebab nak jaga hak lebih besar. Jadi hak ini tidak wajib. Lepas tu biasanya apabila ada benda-benda gini, dia ada lah pula. Bila sampai itu dia ada pula, oh ya pahalanya gini-gini, kelebihannya gini-gini. Itu tak ada semua, tak boleh. Tak boleh. Kalau buat lagu tu salah. Dalam perjalanan dari Madinah ke Mekah semasa mengerjakan haji wada' itu, Nabi SAW telah berhenti pada beberapa tempat untuk bersembahyang. Di sebahagian daripada tempat-tempat itu kemudiannya dibina masjid atau musalla, masjid atau musalla. Di sebahagian yang lain pula tidak. Para sahabat yang turut serta dalam perjalanan itu mengetahui tempat-tempat berkenaan dengan penuh yakin. Ibnu Umar adalah antara sahabat yang bukan sahaja mengetahui tentangnya dengan yakin, beliau bahkan berhenti bersembahyang di tempat-tempat yang pernah Rasulullah SAW berhenti bersembahyang setiap kali melalui jalan yang sama. Dia ingat molek lah. Pasal kita maklum dah, Ibnu Umar ni memang dia sangat nak jaga sangat Nabi SAW. Hak Nabi buat, walaupun dia tahu dah tidak wajib, tidak apa pun, kebetulan saja pun, dia akan buat. Itu ittiba' suri. Ittiba' suri Ibnu Umar masyhur di kalangan ulama. Sehingga Nabi SAW dalam perjalanan itu dia berhenti, kebetulan nak kencing, dia tidak nak kencing kemudian hari, tidak nak kencing, dia berhenti juga situ. Pergi juga. Kira dia kira juga nak kencing. Padahal dia tidak nak kencing sangat. Pasal apa? Pasal nak sumpah betul-betul dengan Nabi SAW. Sumpah zahir pun. Kita ni zahir tidak semesti terikat dengan Nabi sebenarnya. Nak kira zahir, Nabi makan roti. Kalau kita makan roti, tidak kan? Makan pun tidaklah sebagai makanan asah lah. Ni makanan asah dia tak ada jumpa nasi dia. Jadi kalau kita kata sunnah juga benda lagu tu, pandai kan? Jadi boleh kau orang lain lah sunnah tu je. Kita tak bukan makan nasi. Ada hak zahir tu kita tak terikat, berkenaan dengan pakaian, berkenaan dengan lain-lain banyak dah, tak terikat. Hak zahir, hak kita kena terikatnya gapo dia, ajaran dia nak ayat gapo, ajaran dia. Kalau pakaian menutup aurat, hak tu ya, hak utama menutup aurat. Kalau makanan, ialah ia mengenyangkan kita, yang kita suka gitu. Jadi hak hakikat, hak sebenarnya ikut Nabi yang kita kena ikut, iaitu kira-kiranya kalau kita tengok orang kafir, dia tak buat lagi tu. Tu baru ada mudah nak cari dia, gitulah. Kalau orang kafir juga buat, misalnya orang kafir pakai roti juga, tu bukan sunnah. Ya perlu kita terikat lah. Kita tak apa, tak serupa zahir dia pun, tak apa. Hanya yang dia saja buat. Misalnya nak makan, nak gapo, bismillahirrahmanirrahim. Tu sunnah. Tu kita boleh ikut tu, walaupun tidak wajib. Tidak wajib pun sunnah. Hak dia buat juga kita boleh ikut zahir tu, tak apa. Ada setengah-setengah zahir tak ada kena mengena ni, sebab dia duduk di situ, di kawasan tu, pada masa tu pakai pelita misalnya, tak ada pasal kita nak mari pasal pelita sampai kita ni, nah, apa kena mengena? Kalau nak ikut Nabi kononnya. Jadi zahir tu tidak terikat. Kalau kita terbaikat juga, jadi menyusah kita. Tak sesuai lah, banyak kali lah tu. Ibnu Abi Syaibah As-Samhudi dan lain-lain menulis secara terperinci berhubung dengan masjid-masjid di sekitar Madinah dan masjid-masjid atau tempat-tempat sembahyang Rasulullah di sepanjang perjalanan baginda menuju ke Mekah semasa mengerjakan haji wada'. Memang dia detail lah. Inilah kalau nak tengok detailnya, antaranya dalam kitab ni.
Oleh kerana riwayat-riwayat yang dikemukakan mereka tidak menepati syarat Sahih Bukhari. Riwayat ada hak detail, tapi tidak menepati syarat Bukhari, maka Bukhari tidak menyebutnya di dalam sahihnya ini. Dia ambil hak sahih, hak menepati syarat dia. Oh ni Sahih Ibn Umar. Kalau nak kira banyak lagi, bahkan lebih detail lagi daripada ni. Kalau Ibnu Umar berhenti bersembahyang di tempat-tempat yang pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti bersembahyang, tidak kerana lain melainkan kerana mengikut jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia buat begitu? Ada lain, nak ikut Nabi. Zahir dia tu pun nak ikut juga. Dengan sebab itu kalau orang ikut ittiba' suri ni, zahir dia pun kita tak boleh kata apa. Ikut dia. Ikut dia. Kita setengah tu je. Cumanya dia tak boleh lah. Dia kena faham lah dia buat tu. Gapo dia ittiba' suri ke hakiki, dia kena faham tu. Jangan dia memaksa orang atau pandang tak molek, pandang serong terhadap orang yang tidak buat seperti itu. Jangan, itu silap, salah. Misalnya Nabi pakai jubah. Jadi dia bukan sekadar pakai jubah juga. Dia anggap orang yang tidak pakai jubah tu kurang iman, misalnya. Atau tak sepenuh lah, tak kena. Dia ittiba' suri ni tak boleh, kita sampai gitu tak boleh. Nak buat tak apa, lah. Tapi jangan sampai kata orang tu kurang dari sudut agamanya. Dengan sebab walaupun ada dalam hadis mimpi pakai baju labuh, isyarat kepada ilmu banyak, itu mimpi. Hak zahir tidak begitu. Mengapa ramai hak tidak labuh pun alim. Hak labuh pun tak. Itu lain, cerita mimpi lain. Kalau kita mimpi kita makan labuh, betul. Kena tak ambil gitu. Sebab dalam hadis gitu menunjukkan ilmu. Tapi itu mimpi, bukan dalam kenyataan. Jadi kita tak boleh bawa hak Nabi zaman dia, terikat dengan keadaan suasana dia. Hak mimpi tak boleh bawa untuk alam nyata, tak boleh. Sebab itu termasuk dalam ittiba' suri. Ittiba' suri. Jadi ittiba' suri sekadar tu. Mungkin bagus untuk menimbulkan rasa kasih, ingat budak-budak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diajar dia segala-galanya cara Rasulullah. Itu dari segi pendidikan sekadar tu lah. Tapi nak kata benda ni wajib, kena terikat lagu ni, kalau orang tidak buat gini kurang, melanggar sunnah, tak boleh. Misalnya kita ajar kalau nak makan duduk, lagu tu akak lutut sah dah. Lepas tu letak tapak kaki tu, kita duduk atas tapak kaki kiri tu, akak kaki makan lagu tu. Mesti kalau lagu tu. Jadi tak boleh duduk atas kursi ni. Jadi kalau ada kursi pun kita lari pergi duduk lagu tu. Perlu kalau lagu tu tak sampai ke situ. Begitu juga kita ajar segala-galanya betul-betul serupa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada baiknya, tidak salah juga, tidak salah. Tapi jangan melampau. Jangan sampai berasa tak sempurna, kalau tak buat gitu. Itulah kedudukan ittiba' suri. Sebab benda-benda gitu kan, bukan Nabi dan sahabat-sahabat dia saja, orang kafir pun buat juga lagu tu juga. Orang kafir pun lagu tu juga. Orang kafir pada masa itulah maksudnya, orang kafir pada masa itu. Jadi kita tidak perlu terikat, walaupun ada khasiat dia, ada kelebihan dia. Misalnya kayu sugi, kita tidak terikat nak pakai kayu sugi tu. Tapi kalau kita pakai boleh, kita akan ingat Nabi pakai ni. Itu kan maksud dia tu. Apa maksud dia? Nak suruh bersih mulut gigi tu. Tu maksud dia. Jadi tidak mesti terikat dengan hak ni. Hak ni tu orang kafir pun pakai lagu tu juga. Abu Jahal ke apa tak buah gigi. Kalau tak buah gigi, kulah habis gigi buat kafir tu dah. Mestilah masuk jadi dalam sejarah buat tu gigi rosak belakang. Tak ada. Dia suppose pun kita ni lah, kafir tak rasa gigi. Bahkan dia lebih maju lagi daripada kita bab ni. Kena faham hak tu. Kena faham hak tu. Jadi nak pakai ubat gigi kau lagu mana, buh gigi elektrik kau, buh gigi pakai bateri kau lagu mana, ikutlah. Nak pakai air kau dah, kau ikut asal cuci, asal kelak gigi sudah. Tu je maksudnya.
Tapi setengah-setengah orang kadang-kadang dia tu ada khasiat gitu, mestilah Nabi royak. Tidak semesti Nabi royak saja ada khasiat ni. Orang kafir pun dia belajar juga, dia nak tahu juga apa dia molek untuk dunia dia. Itu benda. Jangan kita anggap kata zaman jahiliah tu mana ketinggalan langsung, tak ada tamadun langsung. Bukan lagu tu. Cuma dia tak ada agama. Seperti lah ni lah, maju orang kafir. Maju dia lebih daripada orang lain, tapi dia tak ada agama. Jahiliah juga kan. Tidak kata jahiliah tu makna tak ada tamadun. Dah. Ayahnya Umar pula tidak bersikap begitu. Ibnu Umar lah begitu, ayah dia tidak begitu. Tak serupa anak dengan ayah. Sama-sama sahabat, sama-sama pandai, tapi tak serupa. Dengan sebab tu kita kena tengok orang pandai ni kadang-kadang tak serupa. Dia tak usah pelik lah. Benda ni daripada dulu lagi. Tidak kata anak mesti ikut ayah. Dia bebas, merdeka. Dan tidak kata waktu ikut ayah dah. Dia boleh buat keputusan sendiri. Mana cerdik lah anak tu. Walaupun tak serupa dengan kita, tak apa. Tak serupa pun, tidak mesti serupa. Ya, hak naknya jadi molek. Betul, tak mesti serupa. Sayyidina Umar lagu lain cara dia. Pernah dalam satu perjalanan ke Mekah, Umar melihat orang berkejaran pergi ke suatu tempat. Apabila ditanya, kenapa mereka berkejaran ke sana? Jawab mereka, Rasulullah SAW pernah bersembahyang di situ. Apa kata Umar? Maka berkatalah Umar, dia tak serupa dengan anak dia. Dia kata mana? Innama halaka man kana qablakum bi ashbahi dhalik, yattabi'una athara anbiya'ihim atau yatba'una athara anbiya'ihim fattakhadhuha kana'is wa bi'an man adrakathu as-salah fi shay'in min hadhihi al-masajid allati shalla fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falyusalli fiha wa illa fala yata'ammad laha. Itu kata Sayyidina Umar. Bermaksud sesungguhnya umat sebelum kamu binasa kerana perkara-perkara seperti inilah. Inilah orang dulu binasa. Mereka menjejaki peninggalan nabi-nabi mereka, lalu ia dijadikan gereja dan biara. Tempat-tempat tu, kalau ada tempat sembahyang pernah buat gitu selalu. Mana Sayyidina Umar tak suka buat lagu, tak suka. Jadi nampaknya dia macam canggah Nabi. Banyak dia ni ikut ittiba' hakiki. Sayyidina Umar ni contoh sahabat yang ikut Nabi, ikut hak Nabi nak, maksud dia, bukan ikut sahih. Itu antara sahabat. Macam Ibnu Abbas lagu tu juga, dia ikut hak Nabi nak, bukan ikut sahih. Sesiapa yang mendapat waktu sembahyang di mana-mana masjid, maksudnya tempat sembahyang masjid itu, yang pernah Rasulullah SAW mengerjakan sembahyang di situ, dia boleh bersembahyang di situ. Kalau tidak, janganlah tempat itu menjadi tujuannya. Jangan pula kita nak ikut jalan ni sebab kalau kita ikut jalan ni kita boleh sembahyang tempat Rasulullah sembahyang. Ada kelebihan tu, mesti ada kelebihan. Jangan, tak boleh lagi. Tak boleh, mana-mana nak buat kelebihan gitu. Nak kata kelebihan ada fadilat ke apa, tak boleh. Semata-mata kerana Nabi pernah bersembahyang di situ, dan dia lalu situ, dia sembahyang di situ sampai masa dia. Setara tu je. Tidaklah kata nak suruh umat dia ni ikut terikat. Kalaulah dia maksud suruh ikut, dia akan kata sebuah masjid dia lah, sebuah Masjidil Haram, sebuah Masjidil Aqsa, adalah kelebihan dia. Dari riwayat tu sahih pula, dia akan ada gitulah. Ni tak ada. Cuma suatu macam kebetulan lah, macam kebetulan. Abdul Razak juga meriwayatkan perkara yang sama dengan sedikit perbezaan pada lafaz di dalam musannafnya. Sayyidina Umar bersikap begitu kerana bimbang orang-orang yang jahil akan menganggapnya sebagai sesuatu yang wajib.
Itulah. Jadi nak jaga hukum agama sebenarnya dia buat gitu. Bukan semikut nafsu. Nak jaga hukum agama. Orang ni kadang-kadang dia ikut hanyut orang buat gitu kata. Jadi kalau tak ada orang yang jaga, tak mesti. Dia buat pada dah. Orang akan tengok dah benda ni tidak wajib. Tapi kalau pakak buat gitu belakang, jadi orang rasa wajib. Keadaan itu juga mungkin boleh menimbulkan pelbagai amalan bid'ah. Ringkasnya, Umar bersikap begitu untuk menjaga agama daripada bid'ah. Ibnu Umar pula menjejaki perjalanan Rasulullah untuk menjaga dan menghidupkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara lagu tu kita lebih ingat pada Nabi. Banyak perkara, semua tempat kita nampak Nabi berlaku. Tu cara nak menimbulkan rasa kasih memang terutamanya kepada orang biasa-biasa, baru-baru kanak-kanak sesuai Ibnu Umar. Tapi kalau hak sudah cerdik tu tak perlu. Dia faham dah kerja dia apa. Tak perlu dia asuh dengan benda-benda kecil-kecil begitu. Dia tahu dah dia nak buat apa. Sikap kedua-dua mereka adalah betul, tidak salah. Memang jelas tersebut di dalam riwayat-riwayat yang sahih bahawa para sahabat menjemput Rasulullah datang bersembahyang di rumah-rumah mereka untuk mendapat berkat sembahyang baginda. Selepas itu mereka jadikan tempat sembahyang Rasulullah di mana-mana bahagian rumah mereka itu sebagai tempat sembahyang mereka pula. Memang ada kan? Jelas kita selalu jumpa dah dulu. Dia ajak pergi di rumah. Nabi pun tanya, mana tempatmu nak suruh aku sembahyang? Dia orang ada nak suruh Nabi pergi rumah dia sembahyang di tempat tu, dia nak buat tempat sembahyang dia, bukan dia payah nak pergi masjid. Dia uzur. Nabi pun pergilah memenuhi hajat dia. Jadi dia buat tempat sembahyang. Tu kan maknanya tak salah, boleh nak buat gitu. Boleh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut kehendak dia. Ini orang panggil tabarruk lah tu. Tabarruk lah. Sebab kalau dia sembahyang sendiri pun boleh juga mana-mana. Apa yang Gomo panggil Nabi tu. Lepas tu duduk sembahyang situ. Tapi dia tidaklah pula kata sembahyang situ tu wajib. Tak. Dan royak kat orang, oleh kerana Nabi ada sembahyang di rumah aku sini, marilah siapa-siapa sembahyang, dia dapat pahala sikit-sikit banyak. Ada lagu tu? Tak ada. Itulah hak Mufti Wali Hasan Khan kata tadi tu memang betul. Dua syarat boleh tabarruk, tapi kena jaga dua syarat tu. Kalau tidak tak boleh. Kalau tidak tak boleh. Jadi Sayyidina Umar kalau kita tengok memang dia pilih jalan ittiba' hakiki. Sebab tu dia, cuba kita perhati contoh, banyak benda contohnya. Salah satunya ialah isteri dia. Bila dia nikah dengan Atikah binti Zaid, hak terkenal comel tu, dia menikah dengan tu, bini dia kata boleh nak nikah sebelum nikah, tapi jangan halal dia pergi ke masjid. Sebab saya pegang dengan hak Rasulullah kata, la tabna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kamu larang orang-orang perempuan pergi ke masjid nak sembahyang. Sayyidina Umar tak kata apa. Padahalnya mengikut mazhab dia, pendapat dia orang perempuan tak boleh pergi ke masjid. Tak ada kelebihan. Sembahyang di rumah pun serupa. Itu mengikut pendapat Umar. Terutamanya dalam keadaan ada fitnah. Lagilah. Kalau tidak pun orang perempuan tidak lebih. Jadi benda ni dipakai oleh satu mazhab, mazhab Hanafi kemudiannya. Sampai kelan ni dia pakai gitu. Hak dia pakai tu hak Sayyidina Umar. Jadi kalau orang perempuan kalau tak mengikut dia lah, kalau tak pergi ke masjid pun tak apa, pahala masjid ke apa tak ada, dia dapat di rumah dia. Tak ada kelebihan. Tidak jemaah pun tak apa orang perempuan. Itu kebebasan untuk dia di rumah. Sembahyang di rumah lebih baik lagi. Adalah hadiah-hadiahnya. Jadi dia pakai hak tu. Termasuk di antara sahabat yang pakai lagu tu Aisyah sendiri. Dia kata orang perempuan lebih boleh sembahyang di rumah. Tapi ramai lagi sahabat-sahabat yang lain perempuan juga, isteri-isteri Nabi kata tak, kelebihan sembahyang jemaah tetap ada untuk semua, lelaki dan perempuan. Kelebihan sembahyang di masjid tetap ada. Semua, untuk lelaki dan perempuan. Dia pakai hak tu.
Jadi itulah benda khilaf. Tapi Sayyidina Umar sikap dia lagu mana? Kalau orang royak hak ittiba' suri ke dia, walaupun dia tak pakai lagu, dia tak akan cangguh. Kalau orang royak Nabi kata lagu ni, dia pendapat lagu, dia faham lagu lain, dia akan terima juga. Itu sikap dia. Dia tak akan lawan hadis. Walaupun memang semua orang tahu dia tidak berpendapat gitu. Secara peribadi dia tidak berpendapat begitu. Tapi kalau orang kemukakan hadis, saya buat gini ni sebab hadis ni, walaupun dia ada takwil lah dia sendiri hadis tu, dia tak akan kata. Itu sikap dia, hormat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dia sangat jaga benda-benda ni. Takut orang akidah tu paling besar sekali. Sebab tu ketika dia kucup Hajarul Aswad kan, dia kata, dia derah lah, dia kata, orang dengar, orang riwayat cerita tu, aku tahu mu ni batu, kata dia. Mu tidak dapat memberi mudarat ataupun memberi munafaat, tak ada. Kalau lah tidak sabit aku tengok Rasulullah kucup kamu, aku tak kucup. Jadi kucup tu kerana Rasulullah kucup. Jadi sesuatu yang kekasih kita, orang yang kita sayang, kucup, dia pernah pegang tempat tu, misalnya gelas ni, dia pernah pegang, kita berasa bertuah boleh pegang kata gelas. Itu perasaan orang yang cinta, orang yang kasih kepada seseorang. Jadi kalau dia kucup, kita tidak nak sangat kucup ke dia, tapi ingat ke dia kucup tu, biar bertemu mulut kita dengan mulut dia, tanda kasih yang sangat mendalam. Itu maksud dia tu, semata-mata kerana ikut hak zahir. Hak sebenarnya bukan ada gap batu. Sebab itulah takdir Tuhan. Hajarul Aswad itu telah ditakdirkan dalam sejarah berapa puluh tahun, rata, orang buat rata, buat jambat tu. Kalau lah ia sesuatu yang memang suci, tidak akan berlaku begitu. Tuhan tak boleh berlaku begitu. Nak royak kepada kita, dia batu biasa. Tetapi batu biasa pun oleh kerana ia dipilih dengan perintah Tuhan juga, Nabi ambil dan Nabi kucuk, dia jadi berkah kepada kita, sangat berharga. Kepada seorang kekasih, orang yang cinta kepada seseorang, tidak nanti mahal benda tu. Hak kasih dia bui, hak orang lain bui hak mahal, kereta sebuah pun tak ada makna. Lebih baik lagi pen sebatas tu kepada dia. Pen sebatas tu memberi semangat, motivasi kepada dia untuk buat kerja, kan gitu. Lagu ni, hak ni pun gitulah juga. Dan dia kata selalu, di satu tempat yang lain, bila ada riwayat sebutkan, bila Ibnu Umar duduk cari, ada satu tempat dia tidak pasti. Tak pasti Nabi semayang mana, pokok tu banyak, tak pasti. Dia semayang habis di segenap pokok tu, dekat pokok tu. Nak suruh pergi kena juga. Pasal bukan lain pun tidak salah semayang, tak apalah, dia kena juga. Siapa begitu sekali dia. Sayyidina Umar perintah suruh tempat habis pokok tu. Sebab apa? Dia takut. Ibnu Umar tak apa, dia faham. Orang kemudian ni mari nak jadi lagu mana, tak tahu. Orang kemudian dia fikir hak tu, Sayyidina Umar. Dia tidak fikir dari segi hak zahir, kecil-kecil, remeh-temeh gitu. Tetapi kepada orang yang cinta sangat kepada seseorang ni, tak, hak remeh-temeh dia, apa dia akan tu. Hak remeh-temeh dia tu pun sangat berharga kepada dia. Sebab itulah kita tengok dari segi gaya, dari segi bercakap, dari segi gitu gini, minat. Asalnya tak minat pun makan gotu, tapi oleh kerana dia ada kasih kepada satu orang tu minat, dia jadi minat juga. Itu ada tanda mendalam tu kasih tu. Jadi Ibnu Umar ni lagu tu tidak salah dari perasaan dia gitu. Tapi Sayyidina Umar dia jaga apa dia? Akidah. Jadi kalau ada mana-mana pihak nak jaga akidah, siapa dia kata tak boleh buat benda ni, tidak salah sebenarnya. Tidak salah. Rasulullah SAW berhenti bersembahyang di Masjidil Aqsa. Rasulullah sendiri buat gitu. Hak sahabat buat, sahabat sembahyang di tempat dia sembahyang tu, sekarang dia sendiri apa yang pergi sembahyang di Masjidil Aqsa dalam peristiwa Mi'raj ke apa, tidak tu dalam peristiwa Mi'raj apa yang berhenti sembahyang. Kerana sekian ramai Nabi dan Rasul sebelumnya telah bersembahyang di masjid itu.
Jadi nak berada, biarlah beribu tahun kemudian pun kita berada di situ. Kepada orang yang mati perasaan dia memang dekat berasa bergaduh. Tapi kepada seorang penyair, kalau dia pergi di Cordova misalnya, Cordova, Spanyol tu, sudah jatuh dah, berapa lama dah jatuh ke tangan orang kafir. Dia duduk menung situ, seperti Iqbal penyair tu, dia menangis dan dia tulis ini. Dia berasa, dia berasa. Tok nenek kita duduk sini kan, berasa. Lalu dia semangat. Dia tulis sesuatu, dia royak perasaan dia ke lagu mana. Ada makna. Kalau kita pergi boleh jadi kita tengok bangunan saja ya tak? Gitu je. Orang ni tidak serupa. Tu ya nak cerita ni, orang ni tidak serupa. Kepada setengah-setengah orang, benda-benda gini dia menimbulkan semangat. Menimbulkan semangat. Nabi SAW pun semaya sadar, itulah juga. Abu Mahdzurah tidak pernah dan tidak mahu mencukur jambulnya, tidak kerana lain melainkan kerana jambulnya telah disapu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu Gabriel kan tabarruk tu. Dijambul. Abu Mahdzurah tu itulah hak bai mazhab Syafi'i duduk gai ni. Hak mazhab kata kalau bai tu ada tarjih. Ni Abu Mahdzurah ni kalau bai bila tak ada tarjih. Tarjih tu mana sebelum kata asyhadu an la ilaha illallah tu, dia kena kata dulu kau asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kata dulu kau. Abu Mahdzurah inilah tu kan Nabi juga ni. Dia ni pernah Nabi sapu jambu dia, sapu jambu dia sebab dia kanak-kanak masa tu. Jadi kanak-kanak pandai lawak gitu. Kalau orang tua orang tak buat kan. Sapu jambu dia, tak cukup dia tahu. Pasal apa ambil berkat? Ni lah ambil berkat. Ada boleh, itu kenangan dia. Bapa dia akan ayatlah sebab ni. Tapi dia tidak kata wajib. Tidaklah kata ini kerana semata-mata kerana saya kenangan, bukan sebagai wajib. Ada. Dan tidak ada sebab untuk dia mencukur ataupun tak ada sebab. Kalau ada sebab, misalnya hak sunnah lebih besar lagi, dia akan buat. Tapi dah tak ada sebab, dia jaga setakat mana boleh jaga. Ummu Salamah menyimpan sebahagian rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada sesiapa sakit, diceluplah beberapa helai rambut baginda itu ke dalam air, lalu diberi minum kepada yang sakit, dia sembuh. Ini dalam kitab-kitab yang sahih banyak lah dia ada ni. Jadi rambut Nabi dia sendiri pun bagi. Dulu kita sudah baca dulu bab rambut Nabi kan. Rambut Nabi ni ada sahabat simpan, dia bui orang cukur rambut, ambil bui dia. Menunjukkan Imam Bukhari nak ayatnya menunjukkan tidak najis. Rambut-rambut ni tidak najis walaupun terpisah daripada tubuh orang yang hidup, dia tidak najis. Sebab binatang yang tidak boleh dimakan kalau terpisah daripada itu semasa hidup, dia jadi najis mengikut mazhab Syafi'i. Dan setengah-setengah golongan kata gitulah. Imam Bukhari tak setuju dengan tu. Dia kata manusia tak boleh makan juga. Lepas tu rambut Nabi tu pisah tu bila? Ketika dia masih hidup. Kalau najis, macam mana dia bui kau kan? Orang tak bui barang najis. Orang tak ambil berkat dengan benda najis. Dulu kita sudah bicara dah. Dan masing-masing sifat tu ada siapa kelon ni. Setengah-setengah tu kata ada siapa kelon ni. Mengikut guru sayanya, dia kata hak di Kashmir tu memang betul, kata dia. Ada di Kashmir rambut Nabi. Kelon ni pernah berlaku. Ahmad Syarabi pun ada sebut dalam sejarah dia. Pernah berlaku semangat orang Islam ni, cinta orang Islam ni kepada Nabi dia kebelakang. Padahal 1000 tahun dah, 1000 tahun lebih dah kita. Satu ketika tu dikatakan hilang rambut tu, kena curi. Tunjuk perasaan habis negeri Kashmir. Kalau tidak, huru-hara. Jadi orang curi tu pergi pula. Pergi tu tak pula tu baru habis. Jadi kita pun lemah juga. Kita kata apa yang dia bui rambut 1000 tahun lebih, 1500 tahun dah kita kata dah. Abad ke-15.
Baru je orang tahu rambut-rambut ni kita boleh tentukan, kita boleh tahu dengan DNA, melalui DNA kita boleh tahu keturunan orang. Kita boleh tahu kesan penyakit orang tu dengan rambut, dengan dia bui hak tu. Mana isyarat dah tu, tapi kita tak ada dah. Tak ada nak takat. Apa dia bui benda tu? Kalau darah kau apa payah juga. Mana hak ni lama kira-kiranya tak berubah. Jadi boleh cek, tapi orang tak cek lagi setakat ni, kita tak tahu lagi orang cek gitu. Cuma yang adanya ada beberapa tempat, tapi kebanyakan kata tidak sahih. Mengikut guru saya ni, dia kata hak di Kashmir tu sahih. Pasal apa? Memang keturunan dia cukup jaga. Cukup jaga. Rambut seorang dua je, bukannya banyak. Selai dua je rambut. Tapi jaga. Orang pakat pergi tengok. Cuma tu bimbang hak tabaruk saat ni. Gigi tu lagu mana? Daripada jauh pun habis piti tu padai kau. Hak nak jaga dia, hak naknya. Apa kalau pergi tu kalau tak ikut sunnah Nabi, apa maknanya? Kalau tak pergi pun, kalau kita sudah ikut sunnah, apa tu hak naknya? Tidak kata sebab tu bahaya. Bahaya. Lama-lama jadi ada kelebihan pula. Hak tu takutnya. Kalau sekadar simpan tu tak apa, memang dia bui. Dia bui. Terutamanya kepada Abu Talhah, sebelah kepala dia bui. Sebelah lagi dia bui kepada keluarga dia. Keluarga dia tu simpan tu. Hak lagi ambil sikit-sikit. Tu rambut. Kuku dia ada orang simpan. Kuku dia. Sayyidina Muawiyah ada simpan. Secopek kain dia, Aisyah ada simpan. Dia suruh orang letak dalam kapal dia kalau dia mati. Padahal dia duduk sekali dengan Nabi, dia bini Nabi, dia kata dia simpan. Itu orang panggil tabarruk. Tidak salah, tapi kena jaga hak tadi lah. Kena jaga hak tadi. Jadi orang-orang hak tak say gitu gini, dia takut melampau lah, takut jadi melarat. Betul juga cara lagu tu Sayyidina Umar buat je lah. Sayyidina Umar buat. Jadi orang hak tak say dia ikut Sayyidina Umar. Orang hak nak dia buat gitu je ikut Ibnu Umar. Cuma demo ni tak ada terlibat dengan bid'ah ke apa, tak ada. Jadi rambut Rasulullah tu bila bubuh dalam air celup, beberapa helai rambut bagi minum pada sakit sial. Hak ni rambut ni ada pada Ummu Salamah, isteri dia. Inilah sebahagian daripada contoh tabarruk, ini mengambil berkat para sahabat dengan peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Qastallani, memelihara perbezaan pendapat dalam agama di antara Umar dan anaknya besar faedahnya. Banyak beza, tak serupa anak dengan ayah ni, banyak pendapat tak serupa. Tapi kalau kita perhati molek, kata dia, kita jaga kedua-dua tu, banyak faedah. Banyak. Pada mengikut jejak Rasulullah terdapat berkat dan memuliakan baginda sallallahu alaihi wasallam. Pada larangan Umar pula terdapat keselamatan dalam mengikut sunnah daripada bid'ah. Itu dia kata. Selama mana dah syarah ni 100 tahun. Dia terima kedua-duanya. Itulah hak moleknya. Jangan terima sah. Jangan terima kedua-dua. Hak tu molek. Tidakkah engkau perhatikan peringatan Umar bahawa tempat-tempat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersembahyang itu bukan merupakan syiar agama atau syiar dalam ibadat haji dan umrah. Jadi berhenti gomo sangat tengah jalan nak pergi Mekah tu, apa syiar haji kau, syiar umrah kau. Tak, dah kalau tidak syiar, tak perlulah terikat sangat lagu tu. Tu dapat Sayyidina Umar. Hak syiar tu baru kita kena jaga. Kalau melontar lah. Memang betul hak tu, tak lagi dah semua terima. Tak faham lah mana pun, melontar lah. Kalau 7 kali pergi mari Safa Marwah, tu syiar. Syiar kena jaga. Hak ni dia masuk syiar ke tidak? Dia nak raya ada beza. Tidak semestinya hak berlaku, hak Nabi buat tu jadi syiar dalam agama kita, mesti kita terikat dengannya. Bukan gitu. Tu dia nak cerita. Jangan ingat semua dah kita hadir ni kan, cara berlaku, ambil tahu berlaku, perbuatan Nabi, gerak-geri dia, segala-galanya ambil tahu. Jadi ambil tahu tu dengan cara nak ikut kau, nak buat kau. Tidak semua kita boleh buat.
Bukan semua kita boleh buat. Banyak perkara kita tak boleh buat. Kalau buat bahkan salah, walaupun Nabi buat. Tu ramai orang tak faham tu, kadang-kadang dia kata buat apa lagu tu, nah. Walaupun Nabi buat. Misalnya tawaf naik unta, kalau nak kira kan kita naik unta juga dah boleh. Siapa dia kata lagu tu? Hak pandai-pandai ada. Imam-imam mazhab pak tak ada seorang pun kata lagu tu. Ada. Jadi sunnah lebih boleh pahala. Paling tinggi sekadar harus ya. Harus. Faham boleh. Faham boleh. Tak ada siapa kata gitu. Nabi SAW pergi naik kuda, pakai unta, pakai lembing, pakai pedal. Kita nak pergi pakai lagu tu? Tak ada siapa kata. Umat Islam ni terpelihara. Dia ada orang alim, dia jaga agama, wati, kawal. Jadi sehingga tidak jadi tidak jadi rosak agama. Molek pegang dengan molek, dengan waras. Orang kata tidak, kata tak tutup pasal. Ketinggalan jadinya. Tidak jadi gitu. Orang-orang yang ikut sunnah betul dia tidak ketinggalan. Maju sesuai dengan masa. Dia ikut Nabi juga waktu pun. Ikut Nabi juga. Banyaklah. Dan kita kata hak Nabi buat. Banyak kan Nabi kerak tangan orang curi misalnya. Kalau kita boleh kerak tangan? Tak boleh. Kalau kerak dosa mu. Dosa lah. Sebab apa? Kita bukan pemerintah. Dia tanggungjawab pemerintah tu. Dia kena ada kerajaan. Kalau tak ada kerajaan tak boleh. Parti kau jemaah mana-mana kau nak kerak tangan orang boleh? Tak boleh. Padas taruh mana pun tak boleh. Itu syarat dia. Nak mana? Itu syarat dia. Kita tak boleh buat. Kalau buat salah. Kedudukannya juga tidak sama dengan 3 buah masjid yang telah jelas ada kelebihannya. Kalau masjid ni masjid juga dia sebut banyak. Sama kok? Walaupun Nabi pernah sembahyang di situ dengan Masjidil Haram, masjid Madinah tu, Masjidil Aqsa, sama tak sama? Jadi kita nak tahu sama ke tak sama ni, daripada dia juga kita tahu tak boleh mana-mana lah. Tak boleh mana-mana. Sebab itu Sayyidina Umar dia tak cara dia duduk terkejut tengok apa orang pakat hunggar pergi tu. Dia jadi gitulah orang ramai ni. Sebab itulah setengah ulama kata tidak salah, memang sunnah Nabi. Kalau pagi jemaah tu baca surah sejadah tu tu Alif Lam Mim tu, memang mazhab Syafi'i pakai sokmo. Tapi setengah ulama kata bid'ah. Apa dia kata bid'ah? Padahal Nabi buat. Takut orang anggap jadi kalau pagi jemaah tu cara sembahyang subuhnya lagu tu. Macam nak kata 3 rakaat tak, tapi lagu tu lah. Mungkin dia kata 3 rakaat. Mungkin dia kata 3 rakaat wajah ni. Sebab tu dia kata bid'ah. Jadi adakah Nabi SAW tak miss baca hak tu sama? Dah. Ada juga baca hak lain. Jadi bila gitu kita buat sama, dia kata sebab tu bid'ah. Kalau Nabi tak tinggal sungguh, baru tidak bid'ah. Kita tak tinggal. Tapi kalau kita tak tinggal benda yang Nabi buat, boleh dah nak buat sama pun mengikut kaedahnya, boleh dah. Kalau Nabi buat 3 kali lebih satu benda, kita nak buat tak untuk kita, boleh. Tak salah. Dari segi salah tu tidak. Tapi dalam keadaan tertentu, kalau boleh menimbulkan fitnah, orang jadi salah faham, tak boleh buat. Kena jaga juga tu. Kena jaga juga. Kita pergi tengok di kalangan orang-orang mazhab Hanafi dah, masjid dia pagi jemaah biasa je. Sebab apa ni hari-hari lain tak ada pun sujud sejadah ke apa, tak ada. Tapi kalau dalam kalangan Syafi'i ni tak cuba tengok gimana pun. Kalau tempat kita ni kan buat gitu. Hak tu kedua-duanya nampak berdoa lah kalau nak kira sebenarnya. Dah lah. Hak tak buat langsung pun tak kena juga. Mungkin Nabi ada buat. Nabi ada buat. Jadi hak tu kita nak duduk tengah tu sedang molek tu.
Nak buat sama pun tak apa, tapi kena ingat, kalau siapa mengelirukan orang, tak boleh. Kalau siapa mengelirukan orang, tak boleh. Tak apa, kita pergi nota pendek-pendek tu banyak kita pergi kepada hak panjang sikit lah. Di belakang nak perhabis hari ni, kita perhabis hari ni. Jadi di sini saya pegang hak yang kedua. Mungkin nota tidak serupa, 784 perjalanan Nabi SAW dari Madinah ke Mekah. Waktu 783 ke? Nota 83 ujung-ujung. Yalah 83 tu jadi 84 lah. Pasal tambah, pasal ada tambah sikit. Tak ada ni 83 ke dia perjalanan Nabi dari Madinah ke Mekah gitu. Oh tak ada. Oh habis dekat situ. Oh mana hak ni tambah. Oh ni termasuk dalam hak tambah. Sini tambah ni. Ya hak ni tak ada. Hak ni tak ada ni. Jadi muka surat pun jadi 593. Hak ni jadi bila tambah tu jadi 595. Tak apalah, muka ni dalam proses kan. Dalam proses. Kalau jadi book tu kita baik kimo dia insya-Allah. 77 ada 775. Tak apalah, tak apalah, kita tinggalkan sajalah. Cuma dia nak royak di tempat tu gini peristiwa berlaku. Itulah rekahlah. Sebab nak kalau boleh nak perhabis ni, ada soalan hak baru ni kan tak ada nak jawab ke dah. Rasa hak tu hak sebenarnya masalah kan. Hak tu boleh baca sendirilah. Jadi 784 lah jadi sini. Perjalanan Nabi SAW dari Madinah ke Mekah untuk mengerjakan haji wada' ini telah mengambil masa selama 8 hari. Dia ambil masa 8 hari perjalanan dia dalam haji wada', mengambil masa 8 hari perjalanan. Tempat-tempat perhentian baginda dalam perjalanan itu pula ada 7 kesemuanya. Stesen tempat dia berhenti ada 7. Berikut ialah nama-nama tempat perhentian Rasulullah SAW itu. 1, Dhul Hulaifah. Tadi kan kita baca bertaburan tadi kan. Bertaburan. Mula-mula Dhul Hulaifah. Yang kedua Syarafur Rawha. Tadi pun ada sebut Syarafur Rawha. Yang ketiga Ruwaithah. Yang keempat Al-Arj. Yang kelima Harsha. Itu tempat berhenti. Yang keenam Marriz Zahran. Yang ketujuh Dhi Tuan atau Dhi Tua. Hak tu lah. Lepas tu Mekah. Sampai masuk Mekah. Ni dalam perjalanan dia berhenti di beberapa tempat. Stesen yang akhir dia ialah Dhi Tuan. Kata Hafiz Ibn Hajar, tempat-tempat sembahyang Rasulullah SAW di perhentian-perhentian yang tersebut itu tidak diketahui lagi hari ini. Tadi kan dia sebut sini detail lah cara perincian dia tu. Di tempat kawasan ni berapa jauh daripada sini, royak lagi. Sekarang ni tak ada dah. Zaman dia berapa ratus tahun zaman dia. Nak siapa ke kita ni? Zaman tu pun tak ada dah. Tidak diketahui lagi hari ini selain daripada Masjid Dhul Hulaifah dan masjid-masjid di Rawha yang diketahui oleh penduduk di kawasan itu. Yang diketahui oleh penduduk di kawasan itu. Hak tu je. Hak lain-lain tidak dapat dikesan lagi. Dan orang pun tidak gomo juga sebab muka faham kan. Hak ni bukan syiar. Jadi tidak gomo nak bina masjid ke apa. Nak dakwah hak ni hak Nabi. Jadi di sini lebih. Tak ada. Sebab bimbang hak tu lah. Jadi faham. Umat Islam daripada dulu dia jaga. Jumlah sembahyang yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat semasa dalam perjalanan itu ialah 35 sembahyang. 35 sembahyang. Sebab dalam masa tu
dalam masa 8 hari. Tapi dia jamak lah. Dia jamak, dia qasar dalam perjalanan itu. Jamak dan qasar ini sepakat. Semua mazhab terima. Termasuk mazhab Hanafi, ia tak terima jamak. Tapi dalam mengerjakan haji, ketika buat ibadat dalam perjalanan tu boleh jamak. Orang panggil jamak hakiki. Ada dua jamak. Satu jamak hakiki, yang kedua jamak suri. Imam Abu Hanifah dan orang-orang yang sependapat dengan dia hanya terima jamak suri. Dia tak terima jamak hakiki, kecuali ketika buat haji, buat ibadat ni baru ada jamak hakiki. Jamak hakiki tu apa dia? Lagu mana? Iaitu kita sembahyang dua selalu. Dalam perjalanan begitulah Nabi buatnya. Misalnya kita kata zuhur. Zuhur tu buat dalam masa dia lah. Hak asar tu tarik mari. Buat dalam waktu zuhur memang jelas zuhur lah. Awal zuhur pun tak apalah. Itu orang panggil jamak sungguh. Jamak hakiki. Ini diterima oleh kebanyakan ulama, jumhur ulama terima hak tu. Ketika lain, di tempat lain, ketika musafir pun boleh. Bukan ketika buat kerja haji ni pun boleh jamak hakiki itu. Tapi Imam Abu Hanifah dan orang-orang sependapat dengan dia, dia kata tak boleh jamak hakiki itu kecuali ketika ni. Ketika musafir masa lain, mana-mana tak boleh. Hanya yang boleh jamak suri sahaja. Jamak suri ialah kita buat satu-satu sembahyang tu dalam waktu dia, katakanlah zuhur, di betul-betul hujung waktu zuhur. Kira-kiranya selepas sembahyang waktu zuhur tu, bersedar molek lepas sembahyang tu, kalau tunggu sebentar sangatlah, masuklah waktu asar. Kita pun sembahyang asar sah. Zahirnya nampak macam jamak, tetapi sebenarnya tak ada jamak. Sembahyang dalam waktu masing-masing, dalam waktu dia dah. Ni orang panggil jamak pada rupa dia. Sebenarnya tidak jamak, sebab waktu masing-masing dijaga. Hak tu yang kata dia, kalau ada dalam perjalanan ni jamak suri, dia terima hak tu. Sebab tu orang Hanafi dia tak ada jamak hakiki. Tak ada. Qasar ada. Qasar terima semua lah. Qasar jamak. Jamak dia terima jamak suri saja. Tapi dalam ni ibadat haji ni semua terima, termasuk Imam Abu Hanifah kata memang boleh jamak hakiki. Bukan jamak suri dah. Jamak hakiki. Sini saja boleh. Ketika ni saja. Umrah sama. Umrah sama. Jadi kalau hak lain-lain musafir, perjalanan lain tak boleh. Perjalanan lain tak boleh nak jamak hakiki mengikut dia. Mengikut dia lah. Lepas tu hak mana hak moleknya? Hak moleknya, hak lebih kemahnya ialah jamak hakiki tu boleh bila-bila pun boleh. Jamak sebenar, mana sembahyang dan satu sembahyang dalam waktu sembahyang yang lain boleh. Nabi SAW buat banyak kali, dah jelas sangat. Dalil dia tu jelas. Kita akan jumpa, akan ada dalam Bukhari gapo jamak takdim, jamak takhir gapo tu ada. Orang panggil jamak takdim, jamak takhir tu ada. Dan ia lebih sesuai kalau kita nak kira dari segi untuk kemudahan. Sebab jamak-jamak ni hukum dia diberikan kepada kita kemudahan tu untuk kemudahan lah kita dalam perjalanan. Jadi kesusahan perjalanan ni bukan kesusahan untuk buat kerja haji atau umrah saja. Kita nak pergi mana-mana pun ada kesusahan. Tuhan bagi kemudahan. Jadi kemudahan tu, kalau dalam kemudahan tu jadi kita jadi susah pula, bukan dia tu, tak kena, tu tak sesuai dari segi ruhnya. Dari segi semangat agama Islam, semangat sunnah Nabi ni tidak kena. Kita kena faham semangat tu. Sebab kita kenal orang kan, kalau kenal rupa saja kenal dah. Tapi kalau kita tahu perangai dia, peribadi dia, cita rasa dia berhingga apa, tak berhingga, tahu tu, tu baru kenal semua. Jadi agama Islam ni pun kita kena kenal juga tu. Bukan kita kata orang yang berpendapat jamak suri dia tidak kenal agama tu. Tidak kata lagu tu. Cuma lebih kemah kalau kita jaga ni. Banyak kalau kita tengok bila dia bagi kemudahan mudah. Kalau nak jaga jamak suri ni, misalnya kita kata kalau di Kuala Lumpur sajalah, ambil Kuala Lumpur saja contoh kan. Mungkin kita naik kereta tu banyak tempat jam kan. Tak boleh nak lepas tempat tu kecuali habis masa sembahyang. Jadi kita boleh sembahyang tu di peringkat awal lagi.
atau di mana-mana nampak senang, kita boleh. Tapi kalau kita nak jaga akhir waktu tu, mungkin ketika akhir waktu tu tidak sesuai langsung berhenti, tak boleh. Kan jadi susah. Kita nak tunggu masa tu. Jadi nak tunggu-tunggu pula mana-mana. Jadi susah tu. Agak lebih daripada semaya biasa tu, dalam waktu masing-masing. Sebab nak jaga tu jadi susah. Sedangkan dia nak bagi kemudahan kepada kita. Apa makna dia ikat pulaknya? Jadi susah pula. Sebab itulah Ibnu Umar kata, dalam perjalanan ni juga, bila Nabi SAW sudah cerita kepada kita ada jamu, ada qasar, kita tak boleh dah semaya sunat. Dia pendapat gitu. Kalau anak ada semaya sunat, apa ada semaya sunat, semaya fardu sendiri tu pun dah rekah dah, kata dia. Tu anak mudah. Jadi kalau kita semaya lagi, nyusah. Sebab itu dia berpendapat, bila dia bagi kemudahan, memang mudah semua. Kalau kita nak terikat lagi, jadi payah daripada hak sunat tu, baik lagi hak asar tu. Kalau nak kiranya. Sebab itulah ada ulama yang mengatakan, memang banyak mazhab lah yang mengatakan boleh juga kita sembahyang dengan lengkap ataupun sembahyang taman. Mana zuhur tu sembahyang 4 rakaat juga walaupun dalam perjalanan kan boleh. Tapi kalau sudah situ tu dia bagi kemudahan dah, bahkan kalau mengikut setengah-setengah mazhab dia kata wajib qasar, wajib. Kalau tak qasar dosa. Itu kalau dalam mazhab Hanafi dosa. Semaya sah, cuma dosa kata dia. Kalau semaya tamam sah juga, dosa. Jadi kalau hak kata wajib tu dah. Kalau lah hak wajib tu mana lebih ada lagi semaya, sepatutnya hak wajib tu lah biar sepenuh. Apa yang jadi wajib qasar? Jadi tak pernah sabar. Bila dia bagi kemudahan kepada kita, mudah segala-galanya. Jangan pula kita kata dia bagi gini, lepas tu ada susah. Itu tak betul kaedah agama kita tu. Mana kita tak kenal molek. Supaya juga setengah-setengah orang dia katakan Sayyidina Ali ni buat apa, dia lebih karamallahu wajah. Sebab dia cukur bulu hari-hari dia tu, dia tak aja tengok kemaluan dia. Dia tak aja tengok kemaluan dia. Sebab tu karamallahu wajah pula dah. Ada lah kata lagu tu nya. Dalam kitab pun ada juga. Jadi kita kata Nabi SAW dia menggalakkan umat dia ni cukup bukan lama sekali, 40 hari. Kalau hak jenis bulu kuat kan, lebih dekat lagi pun tak apa. Memang dia nak suruh bersih. Dia nak suruh bersih. Tiba-tiba kalau acak kali lah, orang hak acak kali tu main tak tengok lah ke mana. Kalau luka dah. Orang zaman dulu tidak ada alert spoiler ni safety razor tu. Mana ada. Dia pakai pisau tu, pisau hak panjang tu, lipat tu. Faham? Cuba fikir. Tak pernah sabar Nabi nak suruh acak kali, lepas tu benda tu bahaya. Jadi dia kata boleh, molek tiba-tiba tak boleh tengok. Tidak lagi. Ada juga orang yang mengatakan memang boleh setubuhan suami isteri, tapi tak boleh tengok kemaluan masing-masing. Seperti juga. Tak payah juga tu. Tak payah juga tu. Sebenarnya bila dia bagi, boleh lah. Itulah kelebihan suami isteri je. Kelebihan dia. Jadi gitu keadaannya. Ada juga orang kata Nabi tak aja tengok. Ada tak sahih waktu tu. Kemaluan isteri dia. Isterinya tak aja tengok. Kemaluan dia. Tak betul. Itu silap. Kalau ada lagu tu tidak sahih. Sebab apa? Sebab kalau dia benar berlaku. Mana benar tu? Tidak mungkin, jadi susah pula dah. Jadi susah pula. Jadi kalau tertengok, jadi lagu mana? Pula dosa kau lagu mana? Kan susah tu. Susah tu. Tak pernah sabar. Jadi sebab tu kita kena tengok agama ni, kena tengok roh dia, semangat dia, cita rasa dia, pasal mana, kena kenal. Kalau macam saat ni jadi tak kenal. Jadi dia semayang 35 semayang ni jamak lah maksudnya. Jamak dan qasar. Jamak dan qasar. Dan Nabi SAW mula semayang, tak apa, kita ada sebut selepas pada ni.
Tetapi seperti kata Hafiz Ibn Hajar tadi, kesemua tempat itu termasuk masjid-masjid yang dibina padanya tidak diketahui lagi hari ini. Atau dengan kata lain, ia telah lenyap di telan zaman. Tak ada. Maksud masjid sini tempat sembahyang. Itu dipanggil masjid dalam hadis ni. Berhubung dengan tarikh keberangkatan rombongan Nabi SAW dari Madinah pula, dikatakan bermula sama ada pada 24, 25 atau 26 Zulqa'dah. Itu betulnya. Orang panggil Zulqa'dah tu, tak betul tu kan. Tapi dah jadi bahasa Melayu ikut dia ada. Iaitu pada hari Khamis, Jumaat atau Sabtu. Tu ya, tiga tu ya. Kalau ada pun khilafnya. Tapi kita nak menentukan hak mana, hak lebih tepat. Terdapat 3 pendapat dalam hal ini. Tetapi pendapat yang paling tepat nampaknya ialah pada hari Sabtu 26 Zulqa'dah. Hari Sabtu 26 Zulqa'dah. Tu tarikh dia tu. Nak buat kerja ni, haji terakhir. Ini kalau diandaikan bulan itu terdiri dari 30 hari. Kalau kita andaikan bulan itu 30 hari. Kalau diandaikan bulan itu terdiri dari hanya 29 hari sahaja, maka berarti keberangkatan itu berlaku pada 25 Zulqa'dah. Gitulah jadinya. 25 Zulqa'dah tu jadi khilaf. Dia kata 25, hak dia kata 26. Buat apa? Dia benda-benda gitulah. Sebab mengambil kira bulan tu berapa hari. Khilaf situ. Antara alasan yang menguatkan pendapat ini ialah kesepakatan semua pihak tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Mekah pada pagi Ahad 4 Zulhijjah. Masuk ke Mekah 4 Zulhijjah. Tu semua terima waktu. Hak tu tak ada khilaf. Hak tu terima belakang. Sementara di dalam beberapa hadis sahih tersebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang zuhur sebanyak 4 rakaat di Madinah sebelum berangkat. Dia sembahyang zuhur 4 rakaat di Madinah sebelum berangkat. Setelah berangkat dan sampai ke Zulhulaifah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang asar di Zulhulaifah sebanyak 2 rakaat. Qasar. Mana qasar? Baru dia qasar. Di sinilah ulama-ulama kebanyakannya kata kalau kita berjalan, bukan sebelum jalan tu boleh qasar tu, tak turun rumah lagi tu. Selepas tu keluar daripada tu. Macam ni. Di Zulhulaifah baru dia qasar. Sebelum dia turun dia sembahyang zuhur. Dia sembahyang zuhur 4 rakaat. Tapi sebenarnya kalau kita tengok dalam kitab-kitab fiqh lah, mazahib ni, dia ada juga berpendapat begitu, tapi tak usah buat lah. Mana kalau seseorang ni pendapat tu tidak masyhur lah, tidak kuat mana, hak lebih kuatnya kena tubik dulu daripada rumah, daripada kawasan. Mana kalau kita hadut sini, pergi stesen sembah tu boleh dah. Pergi stesen sembah tu boleh dah. Setara tu. Nak kata buat di dalam rumah kita, tu kebanyakan ulama kata tak boleh. Mana-mana mazhab tu. Tapi ada juga hak kata boleh. Kalau jarang-jarang sekali nak buat dah, mungkin susah sangat atau ada apa-apa kesusahan ke, boleh pakai hak tu. Kena kira. Dulu ada hak tanya, saya kata tak boleh. Yang ni mengikut hak kebanyakan lah. Tapi hak pelik ada. Hak pelik lah. Hak pelik tu kita nak amal sendiri boleh. Kalau nak buat fatwa tak boleh. Mengikut kaedah fatwa tak boleh. Tak boleh nak fatwa dengan hak syak, hak ganjil. Tapi untuk amal sendiri boleh. Jangan sokmo tu pun. Jangan sokmo. Seperti pendapat Imam Bukhari yang mengatakan, dia pun ada hadis juga, Nabi SAW jamak dalam keadaan dia tidak musafir, tidak sakit, tidak hujan, tidak gapo. Ada pernah dia jamak. Tapi kebanyakan ulama tak kata begitu. Tapi Imam Bukhari ada pendapat dia kata begitu. Kalau kita nak pakai jarang-jarang benar, jangan sokmo. Mungkin boleh pakai tu. Boleh pakai tu. Tapi dalam keadaan kebanyakan tak sah. Tak salah. Dia pun tak kata gitu.
kita tengok Nabi kebanyakan je lagu mana. Boleh jadi ada hal-hal tertentu lah untuk memudahkan kita. Dalam keadaan biasa tidak. Jadi nampak macam pendapat Imam Bukhari situ sepuluh dengan Syiah pula dah. Sebab Syiah tak pergi mana-mana pun boleh jamak. Dia jamak semua. Imam Bukhari tidak kata jamak semua. Dah. Sepuluh Nabi lah. Skala je lah ke mana? Skala je main jamak. Biasa lah. Adalah keadaan-keadaan kita lebih tahu. Tanyalah diri kita sendiri. Tanyalah diri kita sendiri. Dengan adil, dengan takut kepada Tuhan, kita patut ke tidak buat? Itu je lah. Benda-benda lagu ni. Kalau Rasulullah SAW berangkat pada hari Jumaat, bagaimana di dalam hadis-hadis itu disebutkan sebelum berangkat baginda bersembahyang zuhur sebanyak 4 rakaat. Ini menunjukkan bukan hari Jumaat itu. Kalau hari Jumaat sembahyang Jumaat lah. Hak nasabahnya hari Sabtu. Hak nasabahnya hari Sabtu. Hak tu paling kuat antara banyak-banyak tu berdasarkan dalil, paling kuat hak tu. Jadi makna kita ni duk ambil tahu tarikh kan, sebab kita nak tahu Nabi kita kan, biar kenal sungguh. Biar kenal sungguh. Segala-galanya kita tahu lebih daripada kalau orang tunjuk dengan filem gitu. Kalau baca hadis ni lebih lagi. Jangan kita cuba nak buat filem. Filem tu mungkin dia ada kurang dia, tak salah. Dia berapa banyak kita tengok kalau dalam buku ni lebih jelas, lebih orang kata lebih berisi, lebih bermakna lagi daripada kalau ditunjukkan dengan filem tak hidup. Lebih hak ni lagi. Dengan sebab tu kita kena pakai hak ni. Gitulah. Dan dia jamuk. Akan datang kita akan jumpalah dalam Bukhari ni juga. Berapa lama Nabi jamuk pasal tu pula. Dalam perjalanan tu. Dia kata gini kan. Imam Bukhari kata 19 hari. Nabi duduk jamuk dalam 19 hari. Begitu tak serupa kan. Hak tu bila sampai tempat dia kita akan bincang panjang lah. Orang ni kata gini 3 hari, orang ni kata 4 hari, macam-macam kan. Tapi Imam Bukhari tengok daripada perbuatan Nabi ni 19 hari. 19 hari. Dan hak ni dalam ibadat haji. Kalau tidak dalam ibadat haji, musafir lain pun lagu tu lah juga. Dia faham ke tu? Lagu tu lah. Sebab apa nama ni, dia boleh jamak qasar ni kerana kata dia kerana musafir. Bukan kerana kait dengan ibadat haji, bukan musafir. Tambah pula dengan ibadat haji, iyalah. Kalau tidak pun memang begitu. Jadi kita akan dapati banyaklah benda yang berbeza pendapat Imam Bukhari daripada hak lain-lain. Tapi kita kena ingat dia salah seorang imam kita. Kalau ada cara-cara nampak dia serupa dengan Syiah kau gapo, kita tak boleh kata lagi salah. Tak boleh. Berapa banyak Imam Malik sendiri misalnya sembahyang, dia tidak dapat kiat pokok dia. Kalau pergi Mekah mana kan ada betul gitu tu, yalah pokok dia tu tidak mesti Syiah. Syiah lagu tu juga. Syiah betul gini juga. Tapi Syiah adalah kepercayaan dia, pegangan dia nya. Kalau buat gini batas sembahyang. Hak mazhab Malik tu walaupun dia buat gini, dia tidak kata batas sembahyang. Kalau orang buat gini atau dia sendiri nak buat gini boleh juga. Tidak sampai taqiyah ke apa dah. Itu bezanya. Beza antara kita dengan Syiah ke apa. Ulama-ulama kita kadang-kadang ada kadang-kadang gitu serupa. Kita tak boleh kata lagi dia serupa dengan ajaran sesat. Misalnya baca Bismillahirrahmanirrahim derah. Syiah baca derah juga. Tu sampai dengan Syafi'i pula. Orang lain tak serupa lah gitu. Jadi tak boleh kita hukum kadang tengok setepak dua gitu, tak boleh. Itulah nampaknya setakat tu untuk hari ni risalah ni sudah habis. Jadi kalau ada kita nak bincang soalan lah pula. Jadi soalannya banyak. Hari ni pembakaran wacana ni pun tak habis juga. Kena simpan lagi untuk minggu depan. Tapi oleh kerana harap ni mungkin dia kata tak baca pula kan. Yang harap ni banyak ni, ada beberapa soalan ni.
Ni macam ni ada ni dia photostat kitab gapo ni tak tahu. Kitab gapo ni. Cuma yang dia naknya hadis yang 21 dalam kitab tu. Hadis Hudzaifah. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allahu li sahibi bid'atin sauman wala salatan wala hajjan wala umratan wala jihadan yakhruju minal islam kama yakhruju asy-sya'ratu minal ajin. Akhrajahu Ibnu Majah. Ada dalam Sunan Ibnu Majah ni hadis ni. Jadi maksud dianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan telah bersabda, Allah tidak menerima puasa, sembahyang, haji, umrah dan jihad ahli bid'ah. Tak terima berlaku. Ahli bid'ah tak terima berlaku. Ia ahli bid'ah tu mana keluar dari Islam seperti mana keluarnya rambut dari tepung yang diuli. Mana tak perasan kalau hala tubik kan, tarik kau tubik habis kan. Tak ada nampak kesan pun, tak ada nampak lubang besar kau, tak ada nampak gitu maksudnya. Akhrajahu Ibnu Majah. Jadi hendaknya minta jelaskan dan buat rumusan mengenai hadis ini. Tu hendaknya. Baru dia tak ada, tak apalah. Mana kali ni sebenarnya kalau ada soalan dulu lebih baik sebenarnya. Sebab kalau kita secara spontan kadang-kadang banyak tidak lengkap tidak lengkap. Tapi kalau dapat dulu kita boleh tengok, boleh cek ke apa, lebih kemah. Lebih kemah sebenarnya. Lebih terjamin lah. Jadi hadis ini walaupun ada dalam Ibnu Majah, jadi kepada orang yang tak suka kepada bid'ah maulid, itu benarlah. Nak benarlah hadis lagu ni kan. Hujah kuat lah kalau nak kiranya. Tapi kita orang ahli sunnah ni tak boleh gitu. Tak boleh. Walaupun memanglah macam saya sendiri tak suka dengan bid'ah ke apa, tapi tak suka pun tak boleh pakai hadis tak tu kalau. Tak boleh. Tak salah waktu tu. Tak boleh kata setiap hadis yang nampak menghentam bid'ah, ahli bid'ah, kita pun ambil lah, rangkul belakang. Tak kira ni moga memihak pada kita ni. Tak boleh. Sebabnya walaupun ada dalam Ibnu Majah, dan Ibnu Majah ni terbilang sebagai salah satu daripada kitab tu kan, orang panggil Sunan Sittah tu, walaupun ada dalam hak tu, hadis ni maudhu'. Maudhu' ni mana palsu lah. Paling ringan pun dia dhaif. Dhaif sangat. Dhaif jiddan. Hak lebih sesuainya dia ni maudhu'. Sebab apa? Sebab dalam sanad dia tu berdasarkan sanad lah. Berdasarkan sanad. Ada salah seorang perawi namanya Muhammad bin Mihsan. Ni ulama-ulama hadis kata ni pembohong. Bila ada seorang yang pembohong dalam sanad tu, orang boleh hukum selalu kata hadis ni maudhu'. Gitu ya kaedahnya. Jadi ada dalam sanad dia tu perawi tadi. Untuk kita buat dalil untuk menghalang ataupun menghentikan bid'ah, kita tidak perlu kepada hadis-hadis seperti ini. Seperti mana walaupun molek lah maksud kita tu, tak semua orang buat bid'ah, tapi kita tak boleh pakai, tak terpasar, tak boleh. Misalnya kita nak suruh orang tak tinggal sembahyang, kita pun buat mari hadis tu lah. Macam mana tu, adalah tertib dia supaya berzina dengan ibu lah, macam-macam. Kalau hak tinggal sembahyang asal kau gapo tu, kalau tinggal sembahyang ni supaya gini-gini, parok-parok lah. Tak boleh pakai hak tu. Walaupun memang berat lah orang hak tinggal sembahyang tu, tapi kita tak boleh guna hadis-hadis tadi, sebab hadis itu maudhu' untuk menakut-nakutkan orang. Walaupun untuk menakut-nakutkan orang supaya orang jadi taat, beragama, tak boleh. Hadis maudhu' ni tak boleh. Kalau dhaif boleh lagi. Untuk menakutkan orang, benda ni tentu dah tak boleh. Kita kata boleh. Tapi kalau maudhu' tak boleh. Serupa dengan hak dia kata kelebihan bulan Syaban ke apa tu kan, nisfu Syaban ke apa, dalam khutbah nak ada. Lemah lah. Betul lah. Tak boleh. Macam mana lah dalam khutbah tu pun kita duduk buat dosa. Dosa tu pula dosa besar. Lepas pada tu jadi tu imam.
Sikit tu berasa sikit kita. Tu kena beringat. Kadang-kadang dia anggap mudah, bukan berzina, bukan minum arak, dia ingat hak tu ya dosa besar. Hak pakai pi, hak pakai jubah ni tak ada buat dosa besar. Dosa besar tu depan beribu orang. Apa nak lagu mana? Itulah bendanya. Dia kena bertanggungjawab. Dosa saya esok Tuhan tanya buat apa ni buat lagu ni. Dia bermain. Jadi tak boleh hak mau. Jadi ada dalam Ibnu Majah tidak menjamin lagi ianya sahih, tak ada jamin. Cuma kita sembahyang tu lah. Dalam Quran sendiri sudah ada pada waktu fawailul lil musallin. Jadi neraka tu ada juga boleh kepada orang sembahyang kan? Cukup. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Apa kamu masuk neraka saqar? Mereka jawab sebab kita tak sembahyang. Pada waktu tak payah duduk kita bergantung berlindung di balik hadis-hadis maudhu'. Salah pula kita. Masalah bid'ah ni pun gitu juga. Banyak lagi hak sahih-sahih pakai hak tu. Tak usah pakai hak dhaif. Kalau nak kira kita ni ikut nafsu, ikut angin, ambil hak ni putus raya kau kan. Muka kita nak sekat orang buat bid'ah kan dah. Tak boleh lagu tu. Tak kena disiplin tu. Salah tu. Dari segi etika dia tu salah. Salah. Jadi kita tak perlu ni. Bid'ah supaya kita duduk rakyat tu dah. Terbahagi kepada dua idhafiyah, hakikiyah. Idhafiyah lagu mana? Tidak semesti bid'ah ni benda hak memang bercanggah dekat agama. Hak Nabi larang, tak mesti lagu tu. Tak mesti lagu tu. Berapa banyak bid'ah ni orang panggil bid'ah idhafiyah, hak Nabi tak buat. Walaupun asas dia tu ada boleh, tapi kita mana-mana buat, dia boleh jadi bid'ah juga. Jadi kena jaga hak tu lah. Kena tengok dalam hadis-hadis banyak lagi hak lain-lain. Pandai hak tu je. Tak payah dah bersandar kepada hak ni. Itulah jawapan ringkasnya. Kalau kita nak terima hak ni, ada kebenarannya juga. Kalau tengok kepada hakikatnya, ada kebenarannya juga. Ahli bid'ah hak lagu mana, hak lagu ni keluar daripada Islam. Bid'ah ni ada dua pula. Satu pembahagian tadi hakikiyah, idhafiyah. Satu lagi pembahagiannya iaitu bid'ah mukaffirah dan bid'ah ghairu mukaffirah. Ada dua pula. Banyak juga pembahagian bid'ah tu, kena ngaji juga benar juga. Bid'ah yang menyebabkan jadi kafir, bid'ah yang menyebabkan tidak jadi kafir. Tak jadi kafir, tapi bid'ah salah lah, tapi tak jadi kafir lagi. Hak ni kalau keluar daripada Islam ni, mana kira-kira bid'ah hak keluar daripada Islam. Bid'ah akidah, bid'ah kepercayaan dia tu, siapa dia tu tidak lagi boleh dikira Islam. Betul lah kalau, tapi bukan semua untuk semua bid'ah. Ada bid'ah kecil-kecil yang ngati misalnya kita kata gitu. Banyaklah benda pergi kubur, tak tahu, tak faham ni gaya, tak lama gaya pakai pergi kubur dah. Kononnya ada. Ni pun dalam TV juga, bala jugalah TV ni pun. Sebab apa, ustaz-ustaz tu bila ditanya dia orang ada sunnah. Pergi hari raya puasa ni, pergi ziarah kubur tu, hari raya tu sunnah Nabi. Mana ada, tak ada. Dia tak royak pula, mana dia royak gitu ya. Dalam kitab mana tak ada. Jadi kalau buat benda-benda gitu dalam keadaan tak tahu gapo, terikut-ikut je, tidaklah siapa jadi begini, tidak siapa jadi gini. Hak maksud gini ni, kita kata supaya sesak betul lah, akidah lain, suka sakap. Rukun Islam pula lain. Supaya tu bisa aja. Tu iyalah. Memang tak terima dah puasa. Bukan syiah sajalah, lain-lain pun kalau sampai ke peringkat tu, dari segi rukun Islam tu pun best. Dan 2 kalimah syahadat tu tidak rukun dia. Tidak rukun. 2 kalimah syahadat tu kadang satu sekali tu tidak rukun. Kalau ke mana nak kira? Rukun iman takdir tak termasuk dalam rukun iman. Rukun tu beza dah.
Tak boleh pergi lah. Lepas tu tak kira lah kafir sahabat orang tu banyak lagi lah orang lain tu. Kalau lagu tu ya, tidak sabit ni, kita tidak pegang dengan ni. Sebab apabila sudah tidak Islam, Tuhan tak terima. Dah bukan syarat Islam ni. Puasa kena Islam, haji sembahyang apa kena Islam. Cuma baca kitab mana-mana pun syarat je Islam. Ni dah tidak Islam, macam mana nak terima? Dia pergi situ, bukan sabit hadis ni. Dia sabit hadis ni ya. Itulah secara ringkas. Ni ada lagi. Ni hak lama ni. Hak ni banyak benar ni soalan ni. 12 ni. Jadi nak bincang panjang-panjang ni sosok ni kan. Banyak ni. Ni hadis man baddala dinahu. Apakah status hadis man baddala dinahu faqtuluh. Betulnya faqtuluh. Sesiapa yang, makna dia, sesiapa yang menukar agamanya, maka bunuhlah dia. Apakah ia boleh dijadikan hujah yang kuat untuk bunuh orang yang murtad? Apakah semata-mata bergantung kepada hadis ini? Apakah ada pendapat lain yang sebaliknya? Memang ada hadis ini sahih dalam Bukhari ke apa pun ada. Tetapi dari segi pegang dengan secara zahir gitu, itu masih ada lagi perincian dia ya? Masih ada lagi perincian dia dan khilafnya. Sebab sini kalau kita tengok dalam kitab-kitab, memang dia faham sesiapa yang tukar agamanya kamu bunuh. Agama ni agama Islam saja ke? Sini terlalu umum sangat. Kemudian kedudukan hadis-hadis seumpama ni, ini hadis ahad. Jadi bagi orang yang mengatakan tidak kena hukum bunuh orang murtad, dia tahu ya. Antaranya dia kata hadis ni hadis ahad. Lepas tu tidak jelas, terlalu umum, benda-benda gitulah. Tapi bagi orang yang terima, boleh dikatakan mazhab pak terima, memang bunuh. Memang bunuh. Orang yang tidak terima tu dia kata ada alasan lain. Kena perhati molek benda-benda lagu ni sebab menimbulkan fitnah. Dan ini kes darah. Bunuh ni tak boleh sekadar ni, dia kena perhati banyak perkara lagi. Umpamanya dalam hadis dia disebutkan tidak halal darah seseorang Muslim kecuali dengan 3 perkara. Ia disebut di situ at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Dia ada sebut sifat tu. Dan kalau kita tengok sejarah Nabi, dia ada sebut sifat memisahkan diri daripada jemaah. Bukan tinggal agama saja, ada maksud, ada lagi sifat. Dan kalau kita tengok Nabi SAW, hak dia hukum orang, hak dikatakan murtad itu, dia tidak semata-mata kerana murtad. Bahkan di sebaliknya, dia ada kes bunuh juga, dia bunuh orang juga. Dia bunuh orang juga, bukan kerana murtad tu, hak kerana murtad saja. Hak tu dipertikaikan, masih lagi khilaf. Dan saya rasa molek kalau tempat kita ni tak usah gaduh ni. Tak usah gaduh. Sebab apa? Dia mungkin menimbulkan fitnah yang lebih besar lagi. Fitnah yang lebih besar lagi. Walau bagaimanapun hadis ini sahih. Sahih. Ni hari ni. Ni hari ni. Adakah disebut dalam hadis disunatkan membaca pada malam pertama bulan Ramadan bacaan ini? Kalau ada lagu-lagu ni tak salah. Dulu lagi kan. Dulu lagi tak salah. Takbir 3 kali. Lepas tu alhamdulillahilladzi khalaqaka wa qaddara laka apa dia ni? Manazilaka wa ja'alaka ayatan lil alamin. Allahumma gau dia ni. Tak jelas ni kena jelas mana tu dia ni Allahumma kabir tak tu alaina wal amni wal aman was salam wal islam rabbi wa rabbuka Allah. Kelebihannya ialah Allah akan memerdekakan pembaca ini daripada api neraka. Itu kelebihannya. Mengikut pengarang kitab itu riwayat daripada Sayyidina Ali. Tak boleh semata-mata riwayat daripada orang ni, tak boleh. Tengok sana ni dalam Ibnu Majah, mau tu ada. Walaupun kitab tu
termasuk dalam salah satu hak nedah tu ada lagi. Jadi kena berhati-hatilah. Jadi kalau kita dengar gitu tu, tahu dah, tak sah lah. Lagu ni tak boleh pakai. Lepas tu hak ni hak dulu ni. Yang kelima, soalan yang kelima. Jawab dah. Nombor ni. Apa ni? Apakah lafaz seperti isnaduhu jayyid, isnaduhu sahih, isnaduhu qawi, isnaduhu mahfuz, dan rijaluhu thiqat membawa maksud tashih? Pada umumnya boleh kita pakai gitulah. Tetapi tashih ni oleh kerana dia ada banyak peringkat, jadi boleh sesuai dengan peringkat itulah. Sebabnya kalau sahih mengikut Tirmizi tidak sama taraf dia dengan sahih Bukhari. Tidak sama. Tetapi kadang-kadang bila dia guna istilah-istilah lagu ni, dia tak berapa berani tu nak kata sahih tu. Mana sahih ni lebih tinggi lagi daripada tu, lebih tinggi lagi daripada dikatakan gini ni. Tapi pada umumnya bila dikata gini, dia isyarat kepada sahih lah tu. Dan kalau kita terima sahih pun, janganlah kita anggap semua hadis sahih ni sama taraf dia. Itulah. Jadi tengok dulu setara mana. Sebab kalau dalam Tirmizi kata sahih tu, bagi Bukhari tidak sahih lagi. Bahkan kadang-kadang kita tengok dalam Tirmizi dia kata sahih, sebenarnya tidak sahih pun, dhaif. Ada lagi. Bolehkah dikatakan Sunan Nasa'i sebagai kitab sahih? Jadi berdasarkan kebanyakan hadis hak dalam dia tu hak sahih, bolehlah kita kata begitu. Yang ini termasuk dalam bab taglib, orang panggil bab taglib. Bab taglib, supaya Ibnu Majah tu pun orang kata sihah sittah. Itu masuk Ibnu Majah. Berdasarkan banyak daripadanya yang sahih. Bukan tiap-tiap satu daripadanya yang sahih itu, tidak. Tak betul. Dalam Nasa'i sendiri pun ada juga orang tidak sahih. Orang tidak sahih. Jadi hak ni soalan dia kan kebanyakannya berkenaan dengan hadis ni. Berkenaan dengan hadis, istilah ni. Rasanya kita tak boleh panjang sikit-sikit tu dah lah. Kalau panjang jadi jemu pula. Adakah Imam Muslim mendhaifkan beberapa hadis dalam sahihnya melalui gaya penyusunan hadis tersebut? Memang ada. Dia ada isyarat lah, dengan cara dia letak di hujung-hujung ke bab-bab dia letak di hujung. Seringkali yang kita dapati yang kurang kuat itu duduknya di hujung-hujung bab dia, kalau ada. Dan yang dia sebut sebagai syawahid, sebagai mutaba'at, itu ada di antaranya yang tidak sahih. Itu isyarat daripada dia dah lah tu. Lepas tu kita rasa sikit-sikit lah. Okey. Ni tarik juga benar ni. Mari mana dia. Soalan 1. Hukum menegur pemerintah yang zalim secara zahir. Ada yang menyatakan telah ijma' semua ulama-ulama salaf dan yang mengikuti jalan ulama salaf menyatakan wajib taat kepada pemerintah sekalipun pemerintah itu zalim. Benarkah pandangan tersebut? Dan ulama yang menyatakan sebaliknya, mereka telah menghukum ulama tersebut sebagai ahlul bid'ah. Mana ni? Ulama yang menyatakan sebaliknya, mana hak kata boleh memerangi pemerintah ke mana? Boleh tegur pemerintah. Dia kata hak tak boleh tegur tu bid'ah. Gitu ke? Ulama taghut dan ulama akal. Kepada mereka yang menghukum ulama tersebut sebagai ahli bid'ah, taghut dan ulama akal, apa nasihat? Hayalah dia minta kepada mereka. Soalan yang kedua, benarkah ulama-ulama salaf mereka berpegang kepada zahir nas sahaja tanpa takwilan, kecuali ada nas yang menyokong takwilan tersebut? Mereka berkata cara itulah yang paling benar dan selamat. Ramai golongan agama masa kini yang mengaku mengikuti jalan salaf, mereka mudah menghukum ulama yang tidak sealiran dengan mereka sebagai sesat, ahlul bid'ah dan lain-lain. Dia minta komen daripada saya. Jadi dua lah soalannya. Memanglah apa ni, kita nak tegur itu wajib dengan cara masing-masing. Tegur itu wajib, dan Nabi SAW suruh. Bahkan dikatakan jihad yang paling besar tegur pemerintah yang zalim. Tapi cara masing-masing. Cara tegur tu
Mungkin zaman sekarang ni dengan cara parti politik, kalau tidak dia tidak terkawal, kata dia kononnya, begitulah, tidak terkawal. Jadi kalau ada parti politik, dia perjuangan tu dia boleh tegur. Itulah cara tegurnya. Tegur dah tu. Ataupun cara lain ikutlah, tapi tegur tu kena. Hak ni tak ada rilah. Dulu cuma cara masing-masing. Kalau dia buat tak molek, tak boleh setuju. Paling kurang padalah hadis tu lah, paling kurang tak setuju dengan hati kan, paling kurang, tapi tak boleh setuju. Tetapi kalau selagi pemerintah tu Islam dan dia tidak ganggu kita, dia tidak ajak kita buat maksiat secara terang-terang, kita masih kena patuh. Jangan gaduh nak berontak tak tentu kalu. Hak tu maksud ulama kita je. Jangan gaduh nak berontak tak tentu kalu, sampai jadi huru-hara yang lebih besar, sampai tumpah darah. Kalau kita tidak buat gitu, tidak jadi, mungkin sampai tumpah darah tu. Hak tu lebih besar lagi. Kalau tumpah darah tu sama-sama kita orang Islam ni, beratlah. Jadi atas dasar itulah. Ada banyak, bukan hak ni, bukan ulama salah, Nabi sendiri ada sebut dalam hadis ni. Banyak mana kita kena taat dan ikut pemerintah, selagi dia tidak disuruh buat maksiat. Tapi perbincangannya panjang lah. Lagu mana hak tu panjang lah pulaknya. Dan pemerintah lagu mana, pemerintah yang memperjuangkan undang-undang ataupun cara orang kafir, adakah termasuk waktu tu ke pemerintah Islam? Cuma dia tu ahli maksiat, hukum Islam, pelbagai Islam, nak buat Islam tu, kalau lagu mana tu panjang lah. Hak maksud hak ni Nabi ni, hak buat Islam dah, cuma dia tu fasik dia. Semua sampai dulu. Dia tak ada undang-undang orang putih ke apa, dia nak pakai Islam juga. Cuma secara peribadi tu dia ada lah, tak molek tu. Hak lagu tu memang kena taat lagi, walaupun kita tak suka pun. Bahkan dalam banyak hadis Nabi sebut orang tak molek dia tu boleh ke dia. Kita tak boleh gaduh menghukum pemerintah tu sendiri, ataupun sebaliknya ulama yang mengatakan begini, yang mengatakan taat kepada pemerintah tu, kita tak boleh kata ahli bid'ah taruh kau gapo, tak boleh mudah-mudah guna bahasa-bahasa lagu ni, tak boleh. Tapi kalau kita ada alasan yang kuat, ada alasan yang kuat, tak apa, kena berhati-hatilah. Jadi orang yang suruh buat lagu tu, cumanya dia perincian dia tadi itulah, perincian dia tu. Tidak kata pemerintah ati'u Allah wa ati'u Rasul ulil amri minkum tu selalu mutlak begitu. Tidak. Dan tidak juga kita kata kalau pemerintah kafir kita kena tentang semua. Tidak juga. Berapa ramai orang Islam hak duduk negeri kafir, hak molek-molek tak perlu tentang. Hak molek-molek tu dia pun ada juga hak molek kan. Jadi tunggulah. Kalau kita traffic light pun kita nak langgar pasal kononnya negeri kafir, muka pemerintah kita kafir, apa kena mengenanya tu? Apa kena mengenanya? Jadi tak boleh lah lagu tu, tak boleh. Yang kedua, benarkah ulama-ulama salaf berpegang dengan zahir nas sahaja? Jadi secara umumnya betul lah begitu. Tapi nak kata ulama salaf ni tak ada takwil langsung, tak kena juga. Bahkan banyak ulama-ulama salaf ni pun takwil ada juga. Lepas tu tak kena juga kita sekarang ni hak tidak sealiran dengan kita kata sesat, ahlul bid'ah dan lain-lain. Kecuali ada dalil, tengok dalil lah. Tak boleh juga kita nak kata tak boleh kata tu, tak boleh kata lagu mana, dah main-main buat dah. Kena dengan dalil. Semata-mata ikut-ikut tak boleh. Tak boleh. Itulah rekahnya. Lagi soalan tak ada lah itu. Ada. Orang dah ada satu isu marin tu. Di Olimpik musim puasa kan, ada seorang hamba Allah tu dia kata atlet boleh tak puasa demi kepentingan negara. Tu tak betul, tak boleh turut tu. Hak lagu tu tak termasuk dalam hak isma'u wa ati'u tadi tu. Alaikum bis-sam'i wa ta'ah.
Orang tu tak masuk dalam tu, tak boleh. Orang tu kena langgar mana-mana, tak boleh. Ustaz, penjelasan tabarruk ini adakah nabi saja ataupun ulama pun kita boleh buat tabarruk? Tabarruk. Ambil berkat. Sebab satu masa Pak kita tahu dengan risalah apa ni, untuk nali Dia ambil berkat ni sebab kata tadi lah, boleh pada dasarnya. Dan kalau doa pun termasuk, boleh kita nak doa dengan doa dia pun, tapi jangan anggap doa dia tu lebih daripada hak Nabi. Itu je. Tabarruk boleh dengan doa dia ke, ataupun dengan barang-barang dia boleh. Tapi kita nak kata hak dia tu lebih daripada hak Nabi, tak boleh. Lebih baik hak Nabi. Adakah hak Nabi kita buat dah? Siapa tinggal tu? Itulah. Dari segi nak amal boleh kita buat sendiri pun. Kita tidak tu kenali pun boleh. Kita doa-doa kita sendiri. Kita buat sesuatu. Tak apa, memang boleh. Tapi nak kata hak kita buat tu lebih daripada hak Nabi, lebih daripada doa dalam Quran, tak boleh sama sekali. Hak semolek yang kita ngaji ni maknanya kena utamakan hak tu dulu. Lepas tu baru pergi ke lain. Sebab keberkatan, berkat tu makna dia. Berkat tu makna kita dapat manfaat dunia akhirat. Nak dapat manfaat dunia akhirat ni hak paling banyak yang Quran dengan sunnah. Situ dah, tak lagi dah dulu. Lepas tu baru lain. Jadi kita tanya sendiri dululah. Habis dah doa Nabi tu kita baca. Banyak doa Nabi ni. Boleh katakan seluruh segenap kehidupan kita ni ada macam-macam dia ada boleh berlakon dah. Boleh berlakon dah. Dalam Quran saja pun sebanyak mana dah. Jadi pada hak tu je. Lepas tu dengan ikhlas hati kita nak doa ke bahasa kita, tak payah kait dengan siapa-siapa. Ikhlas hati kita minta lah dengan bahasa kita. Ya, kalau katakanlah tak ada dalam hadis ataupun kita tak jumpa, dia atas keikhlasan hati je sebenarnya. Nak makbul doa gapo ni. Tidak kata kena ambil berkat orang tu orang ni, tidak. Bahkan dalam hadis kata ittaqi da'watil mazlum. Walaupun kafir, kamu kena mengelak diri daripada doa orang yang dizalimi. Walaupun kafir. Mana doa orang kafir pun ada juga. Maknanya tidak kata tak jadi semua. Orang yang dizalimi walaupun kafir pun Tuhan terima. Dengan makna ayat kita jangan buat yang kat orang. Bukan orang Islam saja, orang kafir pun tak boleh. Sebab kalau kita buat, dia akan mengadu hak. Tak betul pun Tuhan dengar. Tuhan dengar. Jadi tak masalah tabarruk tu, tak ada gabriel tabarruk situ kan. Orang kafir pun dengar. Dia sebenarnya keadaan kita tu. Keadaan kita tu melayakkan Tuhan terima, sesuai ke tidak untuk Tuhan terima doa kita tak atau tidak. Dia duduk situ. Tapi dari segi asas tabarruk tu memang boleh lah. Boleh. Allahu a'lam. Ustaz, buka poster yang pertama ni, dia itibak story tu. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan hakiki, ada yang mengatakan suri. Orang yang mengatakan hakiki tu sebab orang kafir tak ada puasa kan? Nah, dia tak ada timbul masalah ni. Tapi ada hadis sebut. Jadi dia takut-takut masuk dalam hakiki, ada kelebihan dia. Molek kita kata hakiki lah tu. Sebab dia tidak melibatkan semua orang kafir tak ada lagu tu. Orang yang mengatakan tidak hakiki, dia kira berdasarkan makanan yang mudah, makanan yang biasa di sana. Kalau tak ada, tidaklah siapa kita nak dapat sunnah tu, siapa habis pitih katakanlah, kata pitpak kita dia tak timbul masalah tu kan, pasal dia molek baru mari buah kemah tu. Tapi kalau siapa kita ni nak order sendiri jadi susah, tidak sampai ke situ lah. Kita boleh buka puasa dengan dia kita kata ondeh ke keping hidung ke dah ikut lah, boleh belaka. Dan dia sunat dengan air pun boleh, dengan air pun dia ada sebut juga. Dia tidak kata wah kemah saja. Yang ni apa yang mudah lah kepada kita, apa yang mudah. Ada dua lah. Allah